macam ni. Tu dia cikgu handsome. Tapi guys, sorry, nombor phone tak ada No nombor phone. Tak kisahlah kau nak cakap, nak tanya pasal agama ke pasal apa, tak boleh. Tak boleh. Nanti tak pasal-pasal bini dia. Titan, apa pasal cikgu setiap malam ni tak ada ni? Tak ada? Rasa dah balik ni. Macam mana tu? Aduh. Okey Ustaz. Okey. Ustaz hari tu juga ke? Ya, Muhammad Zulhijjah. Ya, Ustaz hari tu juga. Alright. Baru semalam pergi majlis bertambang member sekolah. Bertambang tu apa weh? Bertambang tu apa weh? Setelah 8 tahun bertambang ke bertemu? Okay, tak apalah. Aku first time dengar majlis bertambang, jadi aku nak tanya majlis bertambang tu apa benda kan? Oh, cikgu lagi semak. Apa ayah? Apa ni macam Aduh. Ayah, aku paling asam hari ni tu. Adalah guys, saja. Kita kena aku akan cuba aku kata penampilan aku berdasarkan majlis lah. Penampilan aku akan berdasarkan apa tajuk yang kita akan dengari pada malam ini. Alright. So guys, sebelum aku teruskan dengan podcast talk show, mesti korang tertanya kan, kenapa tajuk Ramadan tiba, aku buat 3 kali pun ada siap muzik semua kan. Okay. Apa kata korang dengar lagu ni? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Okay, stop. Tak apa pasal kena copyright pula. Okay guys, sempena tajuk Ramadan kali ni. Okay, tanpa segan silu aku minta cikgu perkenalkan minta cikgu perkenalkan diri dulu dan teruskan dengan sesi malam ini. Dipersilakan cikgu Ustaz Saiful Suhaimi. Dahsyat, mantap. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam. Hai guys, bertemu lagi kita di podcast ini. Penampilan saya yang kali kedua. Pertama sekali saya ucapkan Kali kedua ya. Kali kedua kan. Pertama ya, betul. Terima kasih kepada Encik Firdaus aka ROG Titan kerana memberi kepercayaan saya bawa untuk bertemu teman dia podcast kali kedua ni. Tadi sebelum mula dia tanya saya, "Cikgu, marhaban ni apa cikgu? Duk lagu-lagu dia marhaban ya Ramadan." Saya cakap, "Ya." Dia nak tanya saya, "Cikgu, marhaban dia duk menyanyi satu." Saya kata, biarlah sebab saya tengah set up kan. Lepas tu dia tanya, "Cikgu, marhaban ni apa? Aku duk nyanyi-nyanyi ni aku tak tahu marhaban ni apa." Okey, tuan-tuan, kawan-kawan, sahabat-sahabat gaming sekalian, marhaban ni sebenarnya selamat datang. Bila kita nyanyikan marhaban ya Ramadan, marhaban kita meraihkan kedatangan bulan Ramadan ni. Sebenarnya kita seronok datang tu, kita ya marhaban Ramadan, kita selamat datang Ramadan sebab macam kita raikan kedatangan seseorang. Kita seronok dengan kedatangan seseorang tu, seronok dengan kedatangan bulan Ramadan ni sebab apa? Banyak sangat, terlalu banyak bagi kita sebagai orang Islam kelebihan di bulan Ramadan ni. Memang terlalu banyak. Kalau saya nak cerita, saya rasa malam ni pun tak habis, tapi tak apa. Kali ni saya cuba share perkara-perkara yang insya-Allah akan menarik perhatian tuan-tuan, puan-puan sebab saya tengok pun alhamdulillah banyak sahabat-sahabat saya pun banyak yang dah join, antaranya sahabat-sahabat gaming lah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Especially pada Sun Yik Siang. Jangan kata walaupun program agama tak ada, agama lain datang. Ada. Betul tu. Rakan gaming saya, rakan gaming Titan. Thank you Sun. We Terima kasih appreciate. banyak. Okay, terima kasih banyak. Okay, bila kata saya nak ambil dulu, macam biasa bila saya nak bercakap mukadimah dululah. Sebelum kita mula tadi Titan dah nyanyi dah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan kan. Selamat datang. Apa sangat nak tunggu Ramadan ni? Kenapa? Sebab apa? Banyak sangat kita boleh ambil kata apa, kita boleh kutip, kita boleh ambil amalan pada bulan Ramadan ni sebab apa? Sebab memang dah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah yang bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling terbaik sekali. Bulan yang mana kata semuanya, tahu tak kalau kita main game kan dia ada macam double experience, double token, betul tak? Macam tu juga dengan bulan Ramadan ni, tapi dia triple. Bila kita banyak buat lagi satu boleh. kebaikan, ada banyak lagi. Bila kita buat satu kebaikan dia triple. Allah triplekan kita punya amalan.
Allah triplekan pahala dia. Bila kita buat, Allah triplekan lagi. Maknanya benda tu memberi kesan yang lebih pada bulan Ramadan ni. Sebab tu antara orang kata bila fadilat bulan Ramadan ni sangat banyak. Dugaan pun banyak tuan-tuan. Jangan kita kata, "Oh, banyaknya," tapi dugaan pun ada. Masa tu dugaan yang datang bukan pada diri bukan daripada pihak lain lah, daripada anasir luar, tapi daripada kelemahan kita sendiri, nafsu kita sendiri. Jadi bila kata, "Okey, bulan Ramadan nak tiba, apa yang sepatutnya kita buat?" Okey, bila tiba bulan Ramadan ni, apa yang patut kita buat? Yang pertama, lengkapkan diri kita lah. Kita nak bersedia ni sebenarnya bukan bersedia dari fizikal iaitu puasa. Tapi dari segi mental, fizikal dan rohani. Sebab bila kata bulan yang ni benda ni orang kata apa satu basic umum. Bila saya kata tentang Ramadan, berpuasa, semua orang cakap, okey, puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum daripada pagi sampai ke maghrib. Tapi tak ramai yang tahu apa sebenarnya yang nak kena jaga, apa sebenarnya yang kena behave. Lepas tu bila saya dengan anak-anak murid saya kata, bila bulan puasa, bukan kita tak boleh makan je. Semua benda kita kena behave. Sama juga, memang banyak. Kalau tak nafikan, tanyalah kawan-kawan kita. Macam ada kawan saya pun tanya, kenapa air oren nampak sedap bila menjelang Ramadan? Jangan kata air oren, air sirap kosong tu pun nampak sedap masa bulan Ramadan ni. Walaupun kita tak pernah minum air sirap tu, tapi bulan puasa nampak sedap dia lain macam. Eh, okey, tak apa. Bila yang pertama antara yang kita boleh kutip di bulan Ramadan ni, apa kita sama-samalah kata, sebab macam saya pernah cakap dalam podcast saya sebelum ni, bila kita nak buat kebaikan, jangan terlalu banyak. Jangan, tapi masa bulan Ramadan ni kita boleh kejar kat situ. Kita boleh kejar. Sebab apa? Bulan Ramadan ni dia bukan datang tiap-tiap bulan, bukan datang kerap tuan-tuan Datang setahun sekali sahaja. Jadi kalau sebelum ni saya kata bersederhanalah dalam ibadat. Okey, tak apa. Sebab bulan-bulan ni tak ada masalah. Bersederhanalah dalam ibadat, dalam apa-apa perkara, dalam apa-apa nak mengerja kebaikan, bersederhanalah. Tapi bila tiba bulan Ramadan ni, saya sarankan, saya ajak tuan-tuan puan-puan, saya ajak semua kawan-kawan sesahabat kita masa ni, kita push sikit. Kita try hard lah, bab kata gamers kan, kita try hard sikit. Terlihat. Masa ni lah kita nak try hard kata, bukan try hard casual sahaja tuan-tuan. Masa ni kita nak try hard, kita nak buat baik pun kita doublekan. Andai kata kalau sebelum ni kita tak pernah sedekah, kita sedekah. Kalau sebelum ni kita bila nampak kawan-kawan kita buat sesuatu yang tak betul, kita just tengok saja. Sebenarnya tuan-tuan, bila saya sebut tentang menegur ataupun nasihat, sebenarnya ada level tau. Tak apa, saya cuba kongsikan malam ni. Sebab apa? Daripada ada hadis. Hadis riwayat Muslim. Man ra'aitu munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa huwa adhaful iman. Tak faham kan? Tak apa, saya bagi tafsir, jangan risau. Cikgu saya angguk Tak cikgu. apa. Angguk. Angguk je tu. Baca isi surau kan? Angguk je. Begitu dah angguk je. Okay, surau. Tak apa, yang tu nak tunjuk ke saya pun cekak kat bahasa Arab saja nak tayang. Okey, kena apa yang saya bacakan tu, man ra'aitu munkaran. Dalam hadis saya sebut, barang siapa yang melihat kemungkaran, man ra'aitu munkaran, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Cegahlah dengan tangan. Cegah dengan tangan ni macam mana tuan-tuan? Bagi penumbuk ke? Dah, jangan buat gitu. Itu tak pasal kan masuk lokap apa. Bila kata-kata, Viral para nanti. sahabat pun tanya, viral lagi, tak pasal-pasal je nanti jangan. Para sahabat tanya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan biyadihi? Dengan tangan. Kenapa? Apa yang maksudkan dengan tangan? Dengan tangan ni Rasulullah kata apa? Dengan kuasa. Dengan kuasa yang ada pada kita. Andai kata contoh seorang majikan menasihat staf dia. Kalau staf dia buat sesuatu yang tak baik lah. Seorang majikan menegur. Macam tu lah. Kuasa. Seorang ayah menegur anaknya. Seorang abang menegur adiknya. Kuasa tu bukan kita nak istimbatkan kuasa tu sebagai benda kita ada prioriti lebih dari dia. Itu dia kata, seorang suami tegur isteri dia, seorang ayah tegur anak-anak dia, macam tu. So bila kita jangan kata bila ada orang sesama kita buat dosa, kita just tengok lepas. Kita kena tengok level kuasa kita kat mana. Andai kata orang tu bukan level, maknanya bab biadihi ni tak kena. Aku tak pernah kenal dia pun. Contoh. Tak apa. Tak apa. Ada sambungan hadis. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Itu yang saya tengah buat sekarang. Maka cegahlah dengan lisan. Bila cegah dengan lisan, Rasulullah highlight satu benda, bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Bukan bila kita nasihat dengan orang, "Weh, ahli neraka, sini kau." Bukan macam tu. Bukan Oh, macam tu. dahsyat. Bukan macam tu. Sebenarnya ada juga sahabat-sahabat saya yang jenis tegur kasar macam tu kan. Tapi bagi saya, kalau sekira kita
kadang-kadang tegur dari segi bergurau, tak ada masalah, tapi jagalah hati Mhm. So bila kenapa? Sebab tu ada sebab kenapa Rasulullah highlight kan bimau'izatil hasanah ni. So bila mau'izatil hasanah kita tegur dengan baik. Tanya bila dia buat suatu perkara yang tak baik, contohnya benda tu memang berdosa, cakap elok-elok. Contohnya sebagai contoh kita punya host kita, contoh Cik Firdaus kan. Okey Firdaus, apa yang kau buat ni sebenarnya tak apa kena. Kita cuba sentuh dengan slow-slow Lepas tu Mhm. Rasulullah pesan, bila nasihat ni ada 3 level. Apa level ketiga? Sabar jap, saya terang yang kedua dulu. Kita tegur dengan baik, sebab tu kalau kita level 1 dah tak lepas, tak apa. Level 2 tak lepas, tak apa, next. Level 3. Jangan kita terus, aku malas ambil tahu, terus level 3. Kita kena ikut urutan dengan baik. Baru masa tu kita boleh jadi seorang mukmin yang baik. Sebab apa? Ada satu istilah sebenarnya dengar, semua orang mampu menjadi Muslim, tapi tak semua orang mampu menjadi mukmin. Sebab Ush. mukmin tu dia Oh. meletakkan ketakwaan dia kepada Allah. Semua orang mampu jadi Muslim. Sebab kalau kita tengok perkataan Muslim tu, Muslim adalah orang Islam. Muslim adalah Mhm. orang Islam. Semua orang, kita semua orang Islam. Tengok kat IC pun ada. Mhm. Agama Betul. Islam. Betul saya kata semua orang mampu menjadi Muslim. Tapi tak semua orang mampu menjadi mukmin. Mukmin ni siapa? Mukmin ni yang meletakkan ketakwaan dia kepada Allah. Apa yang Allah minta, dia bagi. Apa yang Allah suruh, dia ikut. Apa yang Allah larang, Hmm. dia tolak. Itu seorang mukmin. Seorang mukmin yang sejati. InsyaAllah doa sama-sama puasa ni kita mampu menjadi seorang mukmin yang baik. Itu je lah. Lepas InsyaAllah. tu okey, yang insyaAllah yang tu yang kedua, nasihat bil mau'izatil hasanah. Tapi yang ketiga ada sebut juga, apa, wazalika adhaful iman. Apa wa huwa adhaful iman ataupun wa in la yastati' fa biqalbihi. Betul. Fa in la yastati' fa biqalbihi. Cegahlah dengan hati. Wa huwa adhaful iman. Sesungguhnya itu yang paling selemah-lemah iman. Apa maksud dia kat sini? Bila kita cegah dengan hati, kita benci je apa yang dia buat. Tolong tuan-tuan, tolong yang perempuan sekiranya ada Saya tak boleh kuat sangat, wife saya dengar nanti. Tapi dia faham, jangan risau dia faham. Tolong tuan-tuan perempuan, maksud cegah dengan hati ni, um, kita benci dengan perkara tu, perkara buruk tu. Jangan kita rasa bila kita nampak perkara yang buruk, kita nampak perkara yang dosa, kita meletakkan satu kebiasaan dalam diri kita. Biasalah tu. Jangan tuan-tuan. Bila kita biasakan mata kita dengan hati kita menerima satu dosa, lama-lama dia menjadi normalisasi dalam hidup kita, kita tak rasa itu dosa. Sangat bahaya tu. So bila kita tengok satu dosa, jangan tak perlu saya sebut dosa apa, tuan-tuan lebih tahu. Masing-masing antara kita ni mumayyiz, yang tahu membezakan pahala dan dosa. Bila kita tengok sesuatu yang tak baik, contohnya mengumpat, bagi macam biasa, kiasan. Kita nampak satu golongan ni mengumpat, kawan kita mengumpat, 1, 2, 3 orang tengah mengumpat. Kita nak tegur, nak guna kuasa, kita pun sama-sama level, geng kan, sama-sama level. Nak gunakan bilisan ni, nak gunakan nasihat, aku tak pandai lah bab nasihat ni. Aku tak pandai macam nak approach dia. Yang ketiga, kita boleh tuan-tuan. Apa yang diorang buat tu, kita benci. Kata apa? Na'udzubillah min zalik, supaya aku tak termasuk dalam golongan yang mengumpat. Dan sesungguhnya apa mereka buat tu tak betul dan aku membenci perbuatan itu. Sudah cukup untuk kita tuan-tuan. Jangan kita nampak, biasa tu. Jangan macam tu tuan. Kalau boleh kita sentiasa ajar minda kita, ajar mata kita dan ajar hati kita untuk pandai membezakan pahala dan dosa. Jadi insya-Allah kat situ kita boleh sentuh. Kenapa setengah orang tak tahu. Bila dia nasihat, bab nasihat dia terus ke level 3 betul tak? Ada juga macam tu saya Mhm. faham. Tapi bila kita dah berkongsi hari ni, cuba. Cuba jangan risau tuan-tuan, jangan risau. Kalau kita kena smash balik, jangan risau. Tanggungjawab kita dah habis kat situ. Sebab tu Mhm. orang cakap nasihat ni memang tanggungjawab semua. Memang tanggungjawab tu. Tak ada istilah kubur kau, kubur kau, kubur aku, kubur aku. Tak ada istilah. Islam tak pegang Islam macam tu tuan-tuan. Islam memang tak pegang istilah itu. Islam kata bila nampak kemungkaran, macam yang saya sebut hadis tadi, bila nampak kemungkaran, gunakan tiga level ni untuk menentukan kat mana kita sebenarnya. Anda tak mampu level 1, biyadihi, kuasa, tak mampu yang kedua, bilisan ni, ketiga, biqalbihi, dengan hati kita. Jadi di bulan puasa ni insya-Allah kalau kita cuba ajar diri kita, kita cuba ajar hati kita, sebab apa? Bila kita ajar benda-benda dalam diri kita, dia menjadi tabiat. Dan bila tabiat yang kita amalkan tabiat yang baik, maka jadi apa tuan-tuan? Jadi baiklah dia. Itu orang kata mukadimah lah. Mukadimah panjang sikit mukadimah dia. Mukadimah Ah, baru cikgu mukadimah baru mukadimah. Oh, Sudah. okey cikgu. Cikgu tengok juga komen-komen geng-geng kita tu kalau waktu cikgu tengah berkongsi tu kalau boleh menjawab persoalan-persoalan member kita, cikgu boleh teruskan Boleh. je. Tak ada masalah. Teruskan je Alright, alright. Okey, Sebab saya kalau nak jawab pun saya tak tahu. Tunggulah cikgu berhenti dulu. So cikgu boleh jawab terus
Boleh juga. Okey, alright, Sebab alright. kebetulan saya pun tengah buka tu, kalau tuan-tuan nampak saya, macam tu, janganlah tengok saya baca ke apa, saya tengok sebenarnya live letter ni. Sebab saya tengok pun sahabat-sahabat saya ada komen apa semua, saya nak tengok Ya okey. betul. Okey, ada satu soalan yang daripada Muhammad Zulhijaz. Nafsu ni apa sebenarnya? Kenapa dia tak kena ikat macam iblis dan konco-konconya? Soalan yang sangat bijak. Terima kasih. Soalan yang sangat bijak sebenarnya. Apa bila bila kita kata soal nafsu ni, nafsu ni sebenarnya diri kita sendiri. Dia tak terikat dengan iblis ataupun dia tak terikat dengan anasir luar. Kalau tuan-tuan faham maksud anasir luar ni, dia bukan dia bukan third party. Dia diri kita sendiri. Setiap orang ada satu yang istilah dia qarin. Qarin ni adalah nafsu kita. Dia yang menentukan. Sebab apa? Qarin ni orang kata fitrah sebenarnya. Fitrah manusia. Sebab tu fitrah manusia ni, kalau macam orang dulu, dia sentiasa mencari-cari Tuhan. Kalau kita tengok. Macam maksud saya tak apa, saya terang bagi tuan-tuan faham. Maksud fitrah ni tu apa? Fitrah manusia ni sentiasa mencari sesuatu untuk disembah. Untuk Tuhan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok zaman dulu, ada yang sembah pokok, ada yang sembah matahari, ada yang sembah bahala, ada yang macam ada benda-benda macam tu. Maknanya fitrah manusia untuk kita mencari sesuatu yang kita nak luahkan, kita nak macam itulah, kita nak luahkan perasaan, kita nak minta pertolongan, memang fitrah manusia. Jadi sebenarnya Qori ni dia termasuk dalam geng nafsu. Kalau kita ada Qori ni sebenarnya macam budak-budak sebenarnya. Kalau kita duk bagi apa yang dia nak, lama-lama dia nak benda yang tak sepatutnya dia nak. Tapi kalau kita duk train dia, nafsulah kita. Sebab tu kata memang dia tak kena ikat. Sebab itulah kat sini, bulan puasa, kita nak tengok kita punya level diri kita macam tu. Eh, Memang sentiasa datang. Pernah tak kalau tuan-tuan perasan, contohlah sebagai contoh yang senang. Tuan-tuan pernah perasan tak kalau tuan-tuan, pernah bangun malam untuk solat tahajud, tapi bila dah lama tinggal benda tu, tiba-tiba rasa rindu kat hati. Kata, "Ya Allah, lama aku tak tahajud." Itu sebenarnya qarin kita, nafsu kita yang tengah ingat kat Allah. Sebab apa? Fitrah dia nak kan. Lepas tu kadang-kadang, contohlah sebagai contoh, asyik kita ni asyik buat dosa je tuan-tuan. Bukan saya nak kata kat siapa, saya pun ada kelemahan saya masing-masing. Saya pun ada kelemahan saya sendiri. Contohlah kita asyik buat dosa je. Pernah tak suatu hari tuan-tuan kita fikir, aku ni asyik buat dosa je. Pernah aku nak fikir untuk aku punya akhirat nanti? Itu nafsu kita sebenarnya tuan-tuan. Itu qarin kita tuan-tuan. Itu sebenarnya itu diri tu sebenarnya. Sebab kita kadang-kadang macam saya kata, kita macam budak-budak qarin ni, nafsu ni. Apa yang dia nak kita asyik bagi je, nanti lama-lama jadi masalah lah. Tapi sebab tu bila kita kawal, insya-Allah dia behave. Itu. Sebab tu masa bulan puasa ni kalau datang, dia punya yang baik ke yang buruk ke, kena ingat yang tu bukan syaitan. Kalau nampak tak ada beza bulan puasa dengan bulan, maknanya itu kalian punya ni sendiri Maksudnya punya, maksudnya itulah maksudnya kita, itulah kita. itulah kita. Kalau Aduh, tuan-tuan kata saya tak ada beza auzubillah. bulan puasa macam tu, bulan Ramadan gitu, bulan tak Ramadan begitu. Tuan-tuan, insya-Allah lah kita kena dekatkan Itulah, diri dengan Allah. Itulah, kena kita dekatkan cuba diri dengan kita Allah. cuba Kita lah. cuba kita cuba. Baik, Kita betul, try hard. kita cuba. Okey, daripada soalan daripada Iman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau swab test time waktu puasa, batal tak puasa? Okey. Kalau nak ikutkan definisi, tapi buat masa ni tak ada lagi siapa, nanti kita akan tengok balik sekiranya ada keluar fatwa daripada Datuk Mufti Dr. Zulkifli. Tak apa, kita tengok sebab tak ada, buat masa ni tak ada keluar maslahatan baru. Okey, tapi kalau mengikutkan swab test ni, kalau kita ikut daripada definisi batal puasa, sebenarnya batal. Sebab apa? Kalau kita tengok batal puasa ni, kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Rongga. Rongga ni bila kita kata rongga hidung ni tuan-tuan, Oh, ini bukan rongga tuan-tuan. Dia atas kat sini. mm. Atas ni rongga. Sama juga mulut. Kalau bahagian mulut je kita tak batal lagi. Rongga. 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 Tapi janganlah tuan-tuan kemam askim, itu memang batal lah. Kalau kemam askim ludah, itu makruh pula. Kalau kemam-kemam telan, kemam-kemam telan batal lah. Dia bila masuk Rasa rongga kita, manis. rasa manis, itu je gitu, rasa manis, rasa sedap-sedap, itu memang batal lah tuan-tuan. Sama juga korek telinga, saya tak boleh tunjuk pula. Dia kalau belah-belah luar tu tak apa, tapi kalau kita tekan sampai ke dalam, itu rongga. Kita kena pandai beza, rongga ke tu. Tapi kalau untuk saya menyentuh definisi batal puasa ni, soalan sahabat kita Iman, memang batal kalau ikutkan swab test. Tapi kita tengok, sebab macam saya kata, bila sesuatu hukum ni ada syadu zara'i dia. Ada mengikut keadaan dia. Mungkin bila para ulama, sebab sekarang ni kita ada masalah COVID-19 dan kita memerlukan swab test. Tak mustahil kita perlu buat swab test pada bulan puasa nanti sebab nak menjaga kesejahteraan bersama. Mungkin masa tu boleh jatuh pada hukum makruh ataupun harus. Kita kena tengok balik.
Sekiranya tak ada Hmm. benda apa-apa, kau swab test, kau swab test sendiri memang batal lah. Jangan buat hal tu kan. Lepas tu diorang tanya, "Ustaz, korek hidung tak ada masalah ke?" Tak ada apa, tak ada masalah. Kau jangan korek sampai dalam, sampai terkeluar ke mata tu sudah. Jangan rongga. Kita kena jaga rongga sebab Jangan sampai luapan dia rongga. masuk. Jangan sampai rongga. Jangan sampai Macam tu rongga. kadang nak Hmm. bersih-bersih depan ni tak ada masalah, bersih kat telinga pun tak ada masalah. Jadi kalau menjawab tak apa, sekiranya ada perubahan soal tu, insya-Allah saya akan cuba kongsikan lagi lah Habis cikgu, kalau tengah ya. tengah tengah bersih hidung, lepas tu kan tiba-tiba tersedut apa? Tersedut air guna hidung. Macam mana cikgu? Kalau awak dah jawab dah, tersedut. Tersedut tak sengaja, tapi janganlah sedut muka pula. Awak jangan macam-macam dengan saya ini sama jugalah, kata nak bau-bau tersedut pun mulut jangan yang tu kena elakkan. Tapi kalau macam kita tak boleh nak kontrol Okey. benda tu, lebih baik elakkan. Takut Hmm. nanti jatuh makruh. Bukan kata sia-sia bulan puasa, sia-sia pahala puasa, bukan. Bila makruh ni kuranglah pahala, siapa nak kurang pahala, betul tak? Hmm. Kita semua nak kejar pahala. Okey. Ustaz, apa maksud hari Syak? Hari Syak ni apa ya, Ibu Bahri? Boleh bagi penuh tak dia punya istilah tu? Sebab kalau saya nak ingat balik istilah short-short ni, saya takut saya salah bagi definisi nanti. Hari Syak yang mana ni? Okey, ada lagi daripada Amir Zafri ataupun Nila Lavis lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Batal tak puasa kalau masukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk? Okey, pertama kali saya nak sentuh. Bila kita ambil wuduk, masukkan air ke dalam hidung, kan rukun. Dia adalah sunat. Sunat muakkad. Kalau kita tengok balik rukun wuduk kita ada ni lah, saya tak ingat ada berapa tapi saya akan sebut satu-satu. Antaranya, ni lah kumur mulut, masukkan air dalam hidung, basuh muka, tangan hingga siku, ubun kepala, telinga dan kaki. Tapi yang mewajibkan rukun adalah niat, muka, tangan sehingga siku, kepala dan kaki. Yang lain sunat, buat dapat pahala. Tapi kat sini, batal tak puasa kalau masukkan air hidung dalam wuduk? Kalau awak masukkan air dalam hidung sampai terasa di rongga, batal. Jadi kalau takut, "Habis ustaz macam mana nak buat?" Kalau awak tak biasa buat, tak payah. Untuk guru saya dah ajar satu tau. Cara nak basuh, nak masukkan, apa kata, cara nak basuh, macam nak berwuduk untuk hidung. Awak letak air dekat tangan kan, awak letak kat hidung, sedut sikit, jangan awak sedut gitu, memang pisang lah Mat, awak buat gitu. Jangan gitu, sedut sikit je bagi awak naik untuk bersihkan kawasan hidung ni sahaja, dalam kawasan hidung ni. Itu yang Tok Guru saya kongsi dengan saya. Tapi kalau awak sedut sampai rasa di rongga air, kita boleh rasa sebenarnya kan, kalau masuk hidung, Hmm. rasa sini boleh jadi batal. Tapi kalau tak sengaja, taklah. Tapi kalau niat tu memang sengaja, memang batal lah tuan-tuan ya. Baik, terima kasih sebab yang faham. Jadi itulah. Oh, ada satu lagi soalan daripada Muhammad Zulhijaz. Kalau hidung kita berdarah, batal tak puasa? Sebab ada penyakit hidung berdarah. Tiada masalah, Muhammad Zulhijaz. Kalau hidung kita berdarah, tak ada istilah batal puasa. Sebab itu pun bukan kita yang nak. Bukan awak pergi depan cermin, bam awak bagi. Itu tak ada masalah. Jangan bagi penumbuk ke muka, itu tak ada masalah. Tapi kalau hidung berdarah sebab cuaca panas, tak ada masalah. Cuma pastikan kita pandai buang lah dia punya darah tu. Pakai tisu yang betul, cara betul. Jangan, kalau boleh, elakkan dia masuk semula. Kalau dah keluar, okey biar keluar. Kalau dia nak keluar, jangan awak, setengah orang kata masuk macam ni kan, tegakkan kepala kan, tak apa. Kalau boleh, kalau hidung berdarah masa bulan puasa, just kita lap dengan tisu, kita kawal supaya darah tu tak masuk semula ke dalam rongga yang macam saya sebutkan tadi. Itu. Eh? Okey, alhamdulillah itu untuk soalan kali ni lah. Saya harap bila tak faham, boleh kemukan balik dan Hmm. saya akan bagi penerangan sekali. Okey. Tuan-tuan, kiranya Okey, apa-apa boleh. sebabnya sesi kita guys bukan macam ceramah macam biasa ni. Korang Betul. tanya insya-Allah cikgu boleh berhenti, cikgu berhenti. Bukan cikgu syok tu Dia tiba-tiba sombong lama lancang je. sangat. Apa kita punya viewer apa tidur dulu. Mana soalan aku kan, jawab dulu kan, nak tanya kan. Betul, Jadi betul. insya-Allah cikgu akan cuba menjawablah di apa selingkan dengan pengisian kita pada malam ini. Cikgu, kau cakap Ramadan ni kena buat persediaan Apa Mhm. persediaan cikgu? Cikgu cakap tadi Oh, persediaan fizikal. Selain persediaan fizikal apa lagi cikgu persediaan dia? okey, baik. Sebelum saya nak masuk tu, Hmm. izinkan saya jawab soalan sahabat kita dulu Titan. Okey, ada satu Boleh lagi boleh. soalan sebelum saya masuk ke soalan Titan. Adakah sah puasa seseorang yang berbuka dengan tak yakin sudah masuk waktu? Baik tuan-tuan, perkara ini sering berlaku pada zaman dahulu. Dengar tu kenapa saya cakap macam tu? Dengar saya explain.
adakah sah puasa seseorang yang berbuka dengan tak yakin sudah wasmat tu? Perkara ini sering berlaku waktu dulu sebab apa? Tak banyak platform-platform yang memberitahu masa waktu. Dulu orang Mm-mm, zaman mm-mm, dulu nak tunggu masuk waktu betul-betul tunggu azan je dekat surau. mm-mm. Tak Azan. pun kalau pandai tengok matahari pun takkan tengok matahari maghrib masa bila nak tengok matahari kan? Kan? Mantap. Tapi tuan-tuan, memang tak lah, tapi tuan-tuan, kita zaman sekarang ni tak ada istilah tak yakin. Sebab kita ada TV, kita ada handphone, Radio. kita ada waktu, kita ada radio. Jadi kat situ benda tu boleh menghilangkan sebarang was-was. So kalau kat sini untuk menjawab soalan dia, mungkin dia tanya soalan bagi pihak lain, tak apa. Adakah sah puasa seorang yang tak yakin? Okey, sebenarnya sah puasanya, tak ada masalah pun, memang sah puasa. Tapi macam saya kata, bila kita tak yakin ni, relax dulu. Memang kalau kita tak yakin, kita was-was, relax dulu. Jangan kita terus hentam. Sebab tu kata bila nak berbuka puasa ni, tu keyakinan tu datang dulu. Bila kita tengok bila contoh, saya faham tak? Saya faham. Sebab contoh kat kedai makan kan. Kedai makan, kedai pula tak buka TV. Tak tahu Mm-mm. dah azan ke belum. Semua Tiba-tiba orang duduk ada orang tengok makan. jam. Jam tengah kan. Azan 7.23 kan. Tengok, ish, meja ni dah makan. Meja ni dah makan. Kita pun, okey, dah makan lah. Kita dah rasa confident sebab orang lain dah makan. Tak betul, tak ada masalah. Saya nak bagi contoh satu kisah. Ada kat ni kisah zaman dulu lah. Ada seorang ni, satu satu kampung ni lah. Dia tengah tunggu buka puasa. Tiba-tiba dah dengar azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, makan. Tiba-tiba test, test. Oh, okey, okey. Rupanya bilang test. Rupanya bilang test. Tu orang tanya saya, "Habis ustaz, apa hukum orang semua satu kampung tu dah makan?" Orang makan sebab dorang makan tu sebab dorang dah confirm, dorang yang yakin dalam hati waktu dah masuk. Sedangkan dorang tak tahu Bilal tu test mic. Jadi kat sini tak ada masalah, yang dimaafkan. So tak ada masalah. Okey, last sekali, bukan last sekali sebelum saya masuk, sah tak puasa kalau tidur, tidur je sepanjang hari ustaz. Okey, Ibu Bahari, sah puasa. Tetapi makruh. Sebab apa? Rasulullah kata, kalau boleh elakkan tidur yang berpanjangan di bulan puasa. Memang saya faham kadang-kadang kita penat. Bukan kata Ibu Bahari saja, saya pun sama. Tapi Rasulullah kata elakkan kalau tidur sepanjang hari untuk bulan puasa. Memang ada setengah orang kata tak eloklah batal puasa, tak batal sebenarnya. Asalkan Tuan Ipoh Bahri niat masa pagi tu tidur pakai maghrib, memang sah puasa. Cuma memang makruh lah sebab apa? Kita tak ada apa-apa ibadat yang kita buat. Tak ada apa-apa yang kita kejar sepanjang hari. Kita just tunggu berbuka puasa, just tunggu waktu puasa. Jadi kat situ memang sah kalau soal puasa memang sah, cuma makruh dan memang dilarang lah. Rasulullah kata Rasulullah sarankan jangan buat. Itulah. So boleh je tidur. Kalau penat sangat tidur, tapi kalau boleh jangan tidur sepanjang hari. Takut nanti sebab kita macam saya kata ni, bulan puasa ni kita nak try hard ni. Takkan try hard tidur je tak? Bukan try hard tidur. Tidur tak apa. Kalau kata ustaz saya penat sangat ustaz, tak apa. Tidur lepas Zuhur. Tidur kejap lepas Zuhur. Tak pun tidur nak masuk ke Asar. Itu tak apa, tidur tu tak apa. Memang ada dibenarkan tidur tu. Jangan tidur lepas asar. Itu dilarang. Banyak memang agama Islam larang, kata tak baik tidur lepas asar. Tidur sebelum Zuhur okey. Sebelum Zuhur ke sebelum asar okey. Maknanya kita nak tunggu waktu masuk waktu. Kita tak apa tidur. Okey, untuk persediaan, bab kata Encik Firdaus, soalan Encik Firdaus. Persediaan, kita ada persediaan fizikal, persediaan rohani, mental. Okey tuan-tuan. Kalau nak kata persediaan, apa persediaan kita nak buat untuk menjelang bulan puasa ni? Yang pertama sekali, letak mindset kita behave. Behave kat mana tuan-tuan? Kat mulut kita, kat mata kita, kat hati kita. Sebab tu pernah dengar tak? Dekat telinga kita satu lagi, kat telinga kita. Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga hati kita. Kat mana tu? Apa yang maksud Ustaz cakap ni? Mata. Andai kata kita selalu tengok benda-benda yang tak baik, bulan puasa ni kita behave, relax. Jangan tengok benda-benda yang tak baik. Even bukan saya nak, tak apalah sebab saya nak berkongsi. Niat saya pada malam ni memang nak berkongsi. Kita sekarang ni terlalu banyak platform yang membuatkan kita tak mampu jaga mata, tuan-tuan. Betul. Facebook, Mobile IG, Legend. Mobile Legend, benda-benda tu. Masuk aku Mobile Legend tak watak dia. blur. Watak dia. Watak dia, okey, okey. Watak dia blur. Kat saya Mobile Legend, saya punya Mobile Legend. Kata blur, apa yang Mobile Legend? Kata saya, Watak dia. Watak watak dia, apa. watak dia. Kita ada yang berpakaian tak sepatutnya. Senang saya kata seksi. Benda tu sebenarnya melibatkan mata kita, tuan.
Scroll kalau ternampak tengah scroll ternampak sekali tak apa, jangan tarik balik. Yang tu tak boleh. Kalau tengah scroll-scroll, tak apalah scroll balik ke atas. Kalau tengah Dah scroll-scroll, lepas tu screenshot scroll balik. screenshot. Lepas tu set screenshot. Sangat tak boleh tuan-tuan, Kang aku katuk kepala korang, jangan macam tu. Yang tu matalah. Yang bila telinga ni sama jugalah. Kita dengar benda-benda tak baik, kita join benda-benda tak baik, orang mengumpat, orang kata kat kawan-kawan kita, tapi kita join. Memang kita tak menggunakan mulut, tapi telinga kita join sekali. Betul saya kata kalau benda yang melara, melalaikan ni, elak, pergi tempat lain. Kalau diorang nak buang pahala puasa diorang dengan cara begitu, tak apa. Kita jaga pahala kita dengan baik-baik. Yang tu telinga. Yang ketiga mulut. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Yang ketiga Hmm. mulut. Mulut ni tuan-tuan betul. Mulut memang susah nak jaga. Jangan kata tuan-tuan, saya sendiri pun mengaku mulut memang susah nak jaga. Kadang-kadang kita cakap tu menyakitkan hati seseorang. Mulut kita menyakitkan hati seseorang. Kita cakap tu kita main pangkah aja kan. Memang kadang-kadang sahabat-sahabat kita nampak relax, tapi masa ni kita cuba behave jap. Kalau nak cakap, cakap benda yang baik. Tak ada benda yang baik cakap, diam. Simple je. Mm-mm. Diam. Betul. Hati. Hati ni pun satu tuan-tuan. Kok susah betul nak jaga hati ni. Hati ni, contoh hati ni, semua tak kena. Orang buat ni, apalah buat ni. Tapi dalam hati, apalah buat ni. Cuba letakkan satu benda tu bersangka baik. Ajar hati kita untuk bersangka baik. Contoh kalau dia buat gitu, mungkin ada sebab dia kenapa dia buat gitu. Contoh kalau dia buat sebab dia gitu. Contoh nampak orang pergi bazar, ya Allah seksinya. Mungkin dia tak cukup baju. Bersangka baik. Cuba sangka baik. Nampak datang bazar, ya Allah, hai. Hmm, Masa awal-awal pakai seksi sedap. pula. Sedapnya kari pap, sedapnya donat, sedapnya. Kan. Datang bazar, masa pagi bulan puasa, bazar Eh. masa pagi puasa, waktu puasa pahala RM1. Pergi bazar ramai pakai seksi, tinggal 20 sen pahala. Duk tengok situ, tengok sini. Duk mengutuklah hati, itu lah. Jadi itu persediaan kita sebab kita nak masuk insya-Allah. Moga kita semua diberi kesempatan untuk dapat Ramadan yang lagi beberapa hari lagi. InsyaAllah lusa kalau tak ada masalah. 2 hari Ya. insyaAllah. 1 Ya, 2 hari? hari insyaAllah. Kira 1 hari lagi lah. Hmm. Jadi cuba jaga benda-benda macam ni. Kalau macam susah, cuba try train. Masa ni kita nak train sebenarnya tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita dah train diri kita tuan-tuan, bulan puasa straight sebulan, 30 hari, insyaAllah, cakap saya tuan-tuan, testimoni. Cakap saya tuan-tuan. Saya sendiri testimoni. Saya cuba jaga mulut saya untuk bercakap benda-benda yang tak baik. Dalam bulan puasa ni saya mampu ubah. Saya sendiri pun mampu ubah benda tu. Jadi cuba. Benda-benda macam ni memang kita perlukan sedikit istiqamah lah. Konsisten dan istiqamah. Mm-mm. Itu antara persediaan dia lah dari segi yang tu fizikal lah. Lepas tu nak back kejap, ada soalan. Okey, daripada Muhammad Zulhijaz. Contoh soalan. Kalau kita berpuasa dekat Malaysia tapi kita berbuka dekat negara lain yang waktu berpuasa singkat. So kita nak berbuka ikut negara mana? Kita tengok dah sampai ke belum negara tu? Sampai ke belum? Kalau buat puasa ni kalau jauh no, kita tengok dia kata sebab okey contoh kita berpuasa kat Malaysia, okey tak ada masalah lah, tapi kita berbuka dekat negara lain yang waktu singkatnya berpuasa. Okey, kita tengok balik. Kalau kita pergi ke negara tu dalam flight kan, jauh ke apa, okey tengok waktu berbuka dia macam mana. Dah sampai ke belum? Kalau dah sampai waktu dia berbuka, teruskan berbuka puasa ikut waktu negara tu. Mm-mm. Tapi Tapi boleh bermusafir juga tu kan? boleh bermusafir sebenarnya. Bermusafir juga Tak ada kan? masalah. Ya boleh bermusafir. Jadi tak ada masalah yang tu. Tak tahulah aku kalau awak nak pergi sampai Iceland buka puasa lain waktu tau. Awak jangan main-main, memang awal buka puasa. Guys, sedikit tips dekat Malaysia ni boleh pergi Sabah. Sabah cepat. Ya. Cepat buka puasa, Ya. cepat Jam subuh. Jam 9. Awal lagi. Awal lagi? Awal Sorry. lagi. Ada. Ada lagi Okey. awal. Saya cuba jawablah. Okey, maknanya negara lain kan. Tak apa, kita ikut tempat tu Muhammad Ikut tempat Zulhijaz. tu. Macam Cik Firdaus cakap. Bila kita puasa kat Semenanjung. Tapi kita ada kerja dekat Sabah. So kita pergi Sabah dan kita duduk kat situ kat Sabah. Tapi bila sampai waktu berbuka, teruskan Awal. berbuka kat Sabah. Buka Yalah, terus. Betul. kita ikut tempat tu. Mm-mm. Jadi kena yakinlah. Janganlah kata tak apalah aku pergi ke Semenanjung. Jangan racist sangat tuan-tuan. Jangan racist Sebab sangat. sebab Orang tanya, kenapa kau tak buka? Kenapa kau tak buka? Aku orang Semenanjung. sebab kan cikgu definisi buka puasa pun kita tunggu maghrib kan, matahari terbenam. Jadi tengok pada tempat tu. Kalau kita dah sampai tempat tu, sila berbuka puasa ikut tempat tu, tak ada masalah.
Okey, yang ni soalan yang sedikit saya pun susah juga. Macam mana kita nak tundukkan pandangan? Okey, Muhammad Zulhijaz, senang, jangan tengok. Tundukkan pandangan. Sebenarnya saya ada satu benda nak share tau. Ada satu benda nak share. Saya dapat benda ni, ada orang tanya kat seorang seorang syekh ni. Dia kata dekat seorang syekh dekat dekat luar negara lah, bukan kat negara kita. Orang kata, "Syekh, aku cukup susah nak jaga pandangan." Saya cuba translate kan, saya cakap Arab kan awak tak faham. Saya cuba translate. Syekh dia kata, "Syekh, aku ni cukup susah nak jaga pandangan. Aku kalau tengok perempuan, aku tengok perempuan betul-betul. Bukan aku tengok biasa, Oh, tengok." Dia jujur dengan Syekh tu. oh "Aku tengok, mantap. aku teliti bentuk dia, aku memang tengok. Aku tengok dengan penuh nafsu kat perempuan tu. Apa aku perlu buat, Syekh?" Syekh tu kata apa? Mm-mm. "Setiap kali kau tengok perempuan, kau solat sunat 2 rakaat." Oh, Ha. Habis kalau kau tengok oish. banyak kali, kau ikut. Dengar Ha. nasihat aku. Kalau kau tengok 5 kali, kau solat 10 rakaat. Maknanya sebab dia kata bila kita tengok sekali, kau solat 2 Aha. rakaat kan. Ini sekadar Ha. kongsian je, tak apa kata. Okey, lepas tu dia ikut kata Syekh tu. Lepas tu dah lepas seminggu, dia jumpa Syekh tu. Dia kata, "Syekh, hari pertama memang aku ikut nasihat kau Syekh." Kata, "Hari pertama aku tengok perempuan 5 kali, 10 rakaat aku tengok. 10 rakaat aku solat. Hari seterusnya, aku tengok perempuan 3 kali, 6 rakaat aku solat. Hari seterusnya, hari ketiga, aku tengok perempuan betul-betul sekali, 2 rakaat aku buat." Kata, "Tapi hari seterusnya." Sebab yang tanya ni dia kerja dekat resepsionis. Dia kerja kat meja sejuk. Eh, lepas tu dia kata, "Chef, hari keempat bila aku dengar ada orang datang pakai kasut tumit perempuan ketak ketak ketak, aku tak bangun. Aku tu jangan tengok nanti nak kena solat, jangan." Nampak? Jangan tengok nanti aku nak kena solat. Sebab apa? Apa yang solusi Syekh ni kongsi? Mm. Syaitan lebih suka kita solat kepada Allah ke lebih suka kita tengok? Maknanya syaitan lebih benci kita solat kepada Allah ke lebih benci, lebih suka kita tengok perempuan? Syaitan lebih benci kalau kita solat kepada Allah. Sebab itu dia sendiri dalam kisah kita kalau perempuan dia datang ketak-ketak, perempuan kan pakai kasut kasut tumit kan. Ketak-ketak, jangan tengok, nanti kena solat." Nampak tuan-tuan? Itu solusi dia. Tapi itu sekadar perkongsian lah. Kalau kata macam mana kita nak tundukkan pandangan, memang iaitu meletakkan istiqomah hati kita jugalah Muhammad Zulhijaz. Kalau boleh, kalau ternampak macam saya katalah, ternampak sekali tak ada masalah, jangan berkali-kali. Kalau sekali lalu, Allah, jangan tiba-tiba sekali, Allah. Allah, itu lain. Itu Aduh. berbeza. Okey, Muhammad Khairullah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wassalam. Okey, Amir daripada Amir Zafri pula, sah tak puasa bagi orang yang tidak mandi hadas besar? Okey, kita kena tengok waktu bila yang membuatkan dia berhadas besar tu. Amir Zafri, kita tengok waktu bila. Kalau waktu malam, kalau waktu malam maknanya tak masuk puasa yang seterusnya lagi. Maknanya Mm-mm. waktu malam tu dia dalam keadaan berhadas besar, memang wajiblah untuk dia mandi mandi hadas besar. Tapi andai kata waktu tengah bulan puasa tu, waktu dalam tempoh berpuasa tu. Andai katalah sebab dia mimpi kononnya contohnya kan, Encik Firdaus, contoh dia Mm-mm. mimpi ke, okey Mm-mm. itu tak ada masalah. Tak batal puasa sebab bermimpi bukan atas kita sendiri. Kita bermimpi contohlah kita tidur kejap belah pagi, pukul 10 pagi. Tiba-tiba kita bermimpi dan kita dalam keadaan berhadas besar. Jadi tak batal puasa, just bangun, pergi mandi hadas hadas besar, teruskan puasa macam biasa. Tapi kalau daripada malam tu, pada malam tu, kita dah berhadas besar, lepas tu saja je kita tak nak melewatkan mandi sampai masuk ke puasa kita tak sah lah. Sebab, puasa ni merupakan satu ibadat. Jadi bila ibadat kita kena, macam biasalah bila dalam beribadat kita kena letakkan diri kita dalam keadaan yang bersuci lah. Memang memang benda bab bersuci dalam ibadat ni memang disarankanlah dalam sebab kita mengikut Imam Syafi'i kan. So memang ada setengah mazhab kata tak apa, boleh je. Tapi kita di Malaysia, di Asia kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa jua ibadat kena suci, kalau badan kecil tak ada masalah, tapi kena wajib bersuci. Dalam keadaan suci lah. Okey itu menjawab soalan untuk Amir Zafri lah. Okey, kita orang Sabah awal buka puasa walaupun tak ada free postage Muhammad Sijal. Kurma apa yang sedap untuk dimakan waktu berbuka? Saya suka kurma ajwa, Muhammad Khairullah, saya suka kurma ajwa. Kalau Firdaus suka kurma apa berbuka ni? Aku tengok apa yang nampak menyedapkan, time tu je. Oh, Nampak pergi nampak kedai, macam nampak macam juicy kan. Beli je lah sekotak, gitu je. Tak kira nama aduh, aku pakai bedah je. tak apa tak apa. Aduh, jatuh pula. Okey, tak apa.
Okey, ada lagi tak? Berat juga dosa tengok orang perempuan sampai kena buat solat 2 rakaat. Itu solusi Syekh tu sebenarnya. Itu solusi Syekh tu Solusi. saya sengaja kongsikan, Cerita, tu cerita, tu cerita. itu cerita saja perkongsian Ha. saja nak share. Sebab Syekh tu kata memang sebenarnya kata dia saja Hmm. nak tengok, dia nak bezakan. Lepas tu dia kata start kalau kita tengok perempuan kena solat 2 rakaat. Dia saja Syekh tu bagi solusi dia. Dia ada Mm. buat buku sebenarnya, 2 rakaat solution. Memang ada share tu, Oh. tapi saya tak dapat nak kongsikan malam ni lah. Memang ada nanti bila Oh, kongsikan ada. dengan editor. Memang ada. Maknanya apa jua perkara, Syekh tu ajar, apa jua kejahatan yang kita buat, bila kita sedar kita buat jahat, Syekh tu kata, "Kau terus ambil wuduk, solat 2 rakaat." Memang solusi Hmm. Syekh tu macam tu. Contohlah kita tengok perempuan dengan pandangan yang nafsu, Syekh tu kata, "Terus ambil wuduk, solat 2 rakaat." Lama-lama kita akan behave diri kita. Itu dia punya solusi Syekh tu lah. Saya ada baca dekat dekat ada dia punya video-video dia. Batal tak daripada Amir Zafri soalan batal tak puasa orang yang berpuasa dengan menyuntik ubat mengenyangkan? Okey, dekat sini sebenarnya soalan ni aras tinggi ni, bukan kebat ni, aras tinggi. Batal tak puasa orang yang berpuasa dengan menyuntik ubat mengenyangkan? Kita tengok kepada keadaan ya, Amir Zafri, kita tengok kepada keadaan. Kalau keadaan tu dia sebenarnya tak ada apa-apa rukhsah. Rukhsah ni orang kata keistimewaan. Eh, tak ada apa-apa rukhsah pun, dia maknanya dia normal, dia sihat walafiat, tapi dia sengaja, yelah MA, medical assistant, dia adalah ubat-ubat tu dia cucuk kan. Dia cucuk ubat yang mengenyangkan, saya tahu yang protein tu, dia cucuk ubat protein tu. Jadi bila buat macam tu, benda tu boleh jadi benda makruh dan menjadi tak sah. Melainkan sebab tu jangan risau, sebab tu ada satu rukhsah, rukhsah untuk Allah letakkan, kalau tak mampu berpuasa, tak payah puasa. Ada keadaan-keadaan yang Allah bagi. Contohnya ibu ibu yang menyusu kan, ibu yang menyusu. Dia, kalau yang dah berkahwin tahu, ibu yang menyusu kalau dalam keadaan menyusu masih awal-awal ni sebenarnya dia tak boleh berpuasa. Sebab apa? Sebab ibu tu kena makan. Kalau ibu Mm. tu tak makan, susu tu tak ada. Jadi Mm. dibenarkan untuk kaum-kaum ibu ni tak berpuasa di bulan Ramadan untuk menyusu. Okey, tak ada masalah, tapi kena ganti baliklah. Mm. Kena ganti Ganti baliklah balik lah. sebab kena ganti Hmm. baliklah sebab tu apa, memang kena ganti balik. Sebab tu kata ada rusah-rusah dia. Orang sakit tak mampu nak puasa, tak apa, tak payah puasa. Benda ni bukan sebab tu dalam agama Islam saya pernah cakap dalam podcast sebelum ni, ad-dinul yusrun, agama Islam ni mudah punya tuan-tuan. Kalau kita ikut prosedur, ikut jalan yang betul, memang mudah, tak ada masalah pun. Kita yang selalu bebankan dengan adat-adat kita sebenarnya. Jadi kalau orang sakit, tak ada masalah, tapi kena gantilah. Nampak tak? Kena gantilah, tak ada masalah. Mm. Allah bagi kelonggaran, tapi kena ganti. Tapi kalau normal, tiba-tiba macam bab soalan sahabat bab kata Amir Zafri, dia mentang-mentang dia MA, medical assistant, dia normal, dia cucuk, nak test, memang tak boleh lah. Sebab antara kita punya objektif berpuasa ni, kita nak kena rasa lapar. Memang Rasulullah kata, memang Allah kata, kena rasa lapar. Sebab apa? Kita nak tahu macam mana lapar orang yang tak ada duit nak boleh makan. Mm. Memang itu antara objektif puasa, antaranya. Banyak lagi objektif berpuasa. Okey. Ada apa-apa nak penambahan Encik Firdaus? Tak ada. Sebelum saya okey tak Tak ada. ada. Saya dengar je. Oh, Ang. okey ada soalan lagi, last soalan. Sangat committed Amir Zafri aka Ha. Lafiz ni pada malam ni. Last soalan. Hai. Mentang-mentang member lama tak on. Ni ada rancang tak nak puasa ke ni? Memang dia ni memang syak-syak ni. Orang positif. Tak apa. Saya positif. Dia tanya kawan dia ni. Dia bagi pihak kawan dia. Okey, dia kata, last soalan, sah tak puasa bagi orang yang pitam? Sah puasa, tak ada masalah. Pitam ni bukan kita yang nak. Pitam ni Tapi bukan kita yang kena nak. ganti tu. Kena ganti juga kan? Sakit kan? Kena ganti. Bukan, kena tengok. Kalau pitam sampai ke berbuka, itu pitam ni sebenarnya sekejap je. Betul tak? Kan? Pitam ni Ah, sekejap je. ah, Tak ada ah. buat masa ni saya tak jumpa lagi lah orang pitam lebih daripada 2 jam. Yang tu Oh. bukan pitam tu koma lah. Yang tu kena Oh. hantar ke hospital. Pitam ni sebenarnya sekejap je, tak ada masalah. Mungkin tak sihat apa semua, tapi kalau membawa masuk tak sihat, tapi macam saya kata lah, andai kata awak pitam dan membawa awak keadaan yang awak kena makan, okey tak ada masalah, boleh makan. Tapi Mm. kena gantilah. Tapi kalau sekadar awak pitam, tapi bila awak habis pada settle dia pitam tu, awak okey, awak rasa okey bertenaga, okey boleh teruskan puasa. Tapi Mm. sekiranya mampu menjaga kesihatan, Islam kata apa? Utamakan kesihatan dulu. Ingat tuan-tuan jangan kita rasa, "Oh ini ibadat ni, wajib ni." Bukan. Bila menjejaskan kesihatan, Islam kata kesihatan dulu nombor satu. Ibadat tu tak apa nanti, kesihatan dulu. Sebab tu kalau bab-bab kesihatan ni, memang banyak rusah-rusah untuk kita mengelakkan pada ibadat. Antaranya solat. Tak mampu solat diri, solat duduk. Tak mampu solat duduk, solat baring. Sabaring. Tak mampu
tak mampu baring, mengiring, tak mampu solat pun fizikal pakai mata je. Nampak tak? Macam Mm. mana Allah nak jaga dia punya syumul punya agama Islam ni. Mm. Jadi macam saya kata, agama Islam ni mudah. Kalau betul kita ikut prosedur dia, insya-Allah tak ada masalah. InsyaAllah. Azman Anwar, "Assalamualaikum sahabat." "Waalaikumsalam Azman Anwar." Kau gelak Amir Safri. Tu, Okey, okey. tu Ustaz, satu lagi. Ha. Yang pink tu. Apa hukumnya kalau kita terlewat buka puasa? Okey, Melewat-lewatkan. Bukan minta melewatkan, maaf. Terlewat buka terlewat. puasa. Okey, maafkan saya Muhammad Zulhijjah, saya tak perasan soalan awak tadi. Okey, dia kata, "Apa Waalaikumsalam. hukumnya?" Nasihat awak PIN Nasihat awak PIN Firdaus. "Apa hukumnya kalau kita terlewat buka puasa?" Okey, tak ada masalah. Asalkan kalau boleh elakkan sampai jangan masuk waktu isyak. Kalau boleh macam tu. Tak ada bab hukum, tak ada istilah berdosa Bab hukum tak ada istilah berdosa. Cuma sunat. Memang ada sunat. Sunat awalkan berbuka puasa. Jangan awal sangat sampai tak masuk waktu orang makan, jangan. Awal. Awalkan maknanya masuk je waktu terus makan. Memang ada sunat kat situ. Awalkan berbuka puasa. Tapi macam soalan awak, apa hukumnya kalau kita terlewat buka puasa? Saya ambil hukum tu. Bila kata soal hukum, okey, tak ada masalah lah. Tak ada apa-apa yang melibatkan dosa ke, makruh ke. Sebab awak terlewat, bukan sengaja. Tapi kalau melewat-lewatkan, tak boleh. Saya Mm. takut jatuh kepada makruh tu. Melewat-lewatkan. Melewat-lewatkan makruh. Mm. Sebab memang ada saranan Rasulullah, bila kita berpuasa, Rasulullah kata apa, masuk waktu buka puasa, tak payah nak tunggu. Sampai nak kata, Wala- "Tak apa, aku mampu bertahan lagi." Tak perlu tuan-tuan. Allah kata berpuasa sampai waktu maghrib Mm. saja. Tak payah, "Tak apa, aku bertahan Kalau sampai isyak." teruk sangat pun apa? Standby kurma 2 biji kan. Dengan Yes, air standby mineral. Mm. air mineral. Asalkan kalau apa, asalkan kalau mampu buka puasa, Muhammad Zulhijjah mampu buka puasa dengan apa-apa pun, teruskan je. Teruskan Saya je. pun pernah saya Mm. pernah saya pernah berada dalam keadaan macam tu Muhammad Zulhijjah. Saya naik bas masa tu nak balik pondok. Dalam bas dengan nak balik Kedah kan. Dalam bas kita tak ready sebab saya assume sampai sebelum berbuka. Tiba jalan jam. Saya pun dalam bas kata dah dengar azan dah. Apalah aku nak, memang makanan tak ada. Tapi Korek hidungnya biasalah, kau. bukan kuah hidup. Itu itu lain punya cara makan tu. Bukan, itu salah. Jangan ikut yang tu. Yang tu salah. Nak tunggu buka puasa tutup hidung. Bukan, itu salah. Kuat dalam. Risau orang sebelah bas tengok. Tak, nasib ada sahabat, bukan sahabat lah, ada hamba Allah dia kata, "Dik, dah buka belum?" Kata, "Belum." Dah dia bagi air. Saya siap kemam kemam jari masa tu. Aduh, orang waktu dah buka, tapi tak apa. Kalau terlewat tak ada apa masalah lah. So jangan risau Muhammad Zulhijjah tak ada masalah. Okey, daripada Muhammad Khairullah, apa asal usul bazar Ramadan? Memang dekat Arab zaman dulu pun ada buat juga ke? Okey, asal usul bazar Ramadan ni kalau Muhammad Khairullah nak tahu, memang di Malaysia sahaja. Kalau pergi ke negara lain, percaya cakap saya, tak ada. Memang bazar Ramadan ni tak ada. Memang tak wujud. Mesir pun Mm. tak ada bazar Ramadan ni. Di Mesir pun tak ada sebab bazar Ramadan ni memang di Malaysia saja. Sebab apa, masa ni orang-orang kita dia tambah-tambah yang peniaga, dia pun nak menjana apa, sumber kewangan. Jadi memang wujud Mm. bazar Ramadan ni. Kalau Encik Muhammad Khairullah tanya kat saya kat Mesir, kat Arab, memang tak ada. Percaya cakap saya, kalau ada rezeki pergi satu hari memang tak ada. Tapi kalau berpuasa di tanah suci, di Mesir ke, di Mekah ke, jangan risau bab makan. Percaya cakap saya. Bulan puasa, kalau kita dekat Arab, kalau kita kat Mesir ke, Turki ke, jangan risau bab makan bila buka puasa. Sentiasa ada. Memang sangat ada. Sampai pernah satu satu kajian dibuat dekat Mesir, satu yang ni kelemahan lah, tapi kita kongsikan bersama. Orang Mesir, bulan paling banyak membuat pembaziran adalah bulan puasa. Sebab apa? Ramadan. Terlalu banyak. Bulan Ramadan. Sebab terlalu banyak orang sedekah makanan, sampai satu tahap Hmm. diorang terpaksa buang makanan tu, di Ush. Mesir. Saya faham. Saya faham niat diorang nak ambil pahala. Tapi Jangan boleh kalau berlumba. diorang berlumba-lumba, terlalu Hmm. berlumba-lumba nak buat, sampai tahap diorang terpaksa kumpul makanan-makanan tu. Sebab apa? Orang miskin pun semua dah makan. Oh. Nak bagi siapa? Semua dah makan. Okey, bagi contoh Mm. macam ni Satu kampung, ni dekat Arab, satu kampung ada 10 rumah. 8 rumah sedekah makanan. 8 rumah sedekah makanan. Agak-agak tuan-tuan, makanan tu Mm. ke mana? Nampak tak? Tak nafikan. Di Mesir memang banyak banyak pembaziran, yang paling banyak pembaziran berlaku di bulan Ramadan. Sebab dorang, itulah, itu antara kelemahan dia lah. Tapi tak apa, kita ambil iktibar untuk kita. Mm. Jangan pembaziran pun kita kena jagalah. Janganlah mengikut nafsu nak makan itu makan ni. Makan sekadar kita mampu sahaja.
Memang nafsu ni kalau kita ikut bab nafsu macam saya kata, nafsu ni budak-budak sebenarnya. Kita ikut bab nafsu memang Hmm, pisang mat, tak boleh. betul. Kita makan sikit kenyang, itu nafsu. Jadi kita kena jaga juga itu. Tapi siapa yang berpeluang untuk berpuasa di tanah suci, insya-Allah lah saya kata. Memang InsyaAllah. tak ada Itulah masalah untuk aku pun bercita-cita juga one day. Nak juga rasa. Nak juga betul. rasa. Kan ada juga rasa. Betul juga, Hmm. betul je. Hmm. Orang Malaysia ni rare. Betul-betul Malaysia. Pergilah kat mana-mana negara tak ada. Kat Indon pun saya rasa Indon ada bazar. Yang tu pun mungkin mungkin sebab kita sama Asia kan. Rumpun, Satu satu rumpun. Hmm. sama satu rumpun, satu Asia, kita duduk satu satu Mm-mm. rumpun. So kemungkinan kat Indonesia pun ada tak silap saya bazar ni. Cuma dekat belah Aceh tak ada. Aceh saya ada sahabat saya kat Aceh memang tak ada. Bazar Ramadan memang tak ada. Roti john ada jual dekat Mesir ke? Roti john tak ada. Tapi satu ada roti apa, orang kata apa, roti Allah Kebab. Muhammad. Bukan roti kebab, dia shawarma. Shawarma yang dia bawa masuk. Memang ada. Kalau tuan-tuan pernah pergi bazar Ramadan ada orang jual shawarma, itu daripada Arab tu. Memang Arab dia suka makan gitu. Tapi Arab dia lain sikit. Arab tak macam orang Malaysia. Orang Malaysia ni kita suka marinate. Semua benda marinate. Ayam marinate, kambing marinate. Orang Arab dia suka makan bakar kosong. Kalau tuan-tuan Oh, kalau kosong. tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi Mesir memang kita orang Malaysia memang first tak biasa lagi lah. Memang tak biasa nak makan. Sebab diorang suka bakar kosong. Macam kita orang Malaysia, kau ambil kau Tak kambing cukup marinate, rempah. tak cukup rempah, macam-macam dah buat yang tu. Orang Ni Arab tak. marinate berapa malam? Marinate bermalam-malam kita marinate. Konon nak masuk flavor tu kan. Flavor tu. Betul. Tapi kalau kat Arab diorang suka bakar kosong. Kalau sekadar biasa-biasa je, just sapu, just garam, black pepper dah, bakar kosong je. Dia lebih Mm. banyak macam tu. Dorang bukan marinate, dorang seasoning. Oh, jangan kata ustaz tak boleh cakap putih. Dorang seasoning tu sekadar nak bagi hilang hanyir je. Orang Arab. Tapi dorang bakar memang lama lah tuan-tuan. Dia bakar, Mm. dia letak dalam macam kertas aluminium tu, dia bakar kadang-kadang 12 jam. Itulah aku tengok dalam TikTok ada chef hotel daripada chef apa memang makanan Arab lah. Tapi tengok Ya. memang portion dia masak tu besar-besar lah. Portion besar-besar. Ya. Portion Takut besar. aku tengok. Tapi dekat Arab tuan-tuan jangan susah jumpa nasi. Tak macam Malaysia. Susah jumpa nasi. Diorang kambing kambing dewasa, satu seekor kambing, 4 orang diorang boleh makan Oh, seorang. 4 orang, satu seekor kambing. Kita Allah. seekor kambing, 16 orang belum tentu habis tu kan. Oh. Tapi orang Arab lain. Itu just sampingan lah bab makan kan. Okey, memang roti john ni tak ada jual lah kat Mesir. Saya tak tahu kenapa nama roti dia John. Mungkin daripada US kan saya tak tahu. Sampai sekarang apa misteri tu tak terungkai. Macam mana Misteri punca istilah roti roti john ni john. istilah roti john ni. Ustaz, telan kahak batal puasa ke tak Ustaz? Okey, telan kahak ni kita tengok balik. Kalau sebaiknya kita luahlah sebab benda ni orang kata apa, Gelilah. bukan nasi. Dia dia bu dia luar daripada kita. Senang macam itulah, dia luar daripada kita, so lebih baik luar. Tapi kalau tertelan tak ada masalah. Nama pun tertelan kan tak ada masalah. Tak batal Ustaz, puasa. tak Ustaz, kalau sebelum telan tu Ah. dia rasa yalah biasa. Rasa kahak aku rasa apa hari ni? So masing-masing pula kan. Ya kan. Sebab kahak tu kalau tuan-tuan nak tahu kahak tu ni daripada ingus je, tapi kita tarik daripada rongga dalam ni Hmm. sebenarnya. So sebenarnya kalau ikutkan kahak dia tak ada rasa pun sebenarnya. Mm. Tapi kita tahu kalau kita tertelan tak ada masalah lah. Tapi kalau boleh elok ludah lah. Sebab saya tahu ada satu tak silap saya tapi kebanyakan orang yang berusia lah alami masalah ni, dia tak boleh buang, tak boleh ludah kahak dia. Kalau awak nak tahulah Cik Firdaus. Dia tak boleh buang kahak dia. Dia tarik-tarik tak keluar-keluar. Sebab Mm. tu ada hospital ada bagi ubat cairkan kahak. Dia ubatkan cairkan kahak. Itu pun ada. Itu tak ada masalah lah. Kalau diperlukan tak ada masalah ubat tu lah. Tapi kalau boleh ludah kahak tu, silakan ludah. Ludahlah kat mana-mana. Jangan ludah kat tempat yang tak sepatutnya sudah. Ludah kat tempat yang sepatutnya. Okey, keluar darah dari luka batal tak puasa Ustaz Saiful? Tak batal Muhammad Khairullah. Tak batal kalau apa keluar darah dari luka, tak batal. Yang kalau batal, kalau kita ada wuduk lah. Kalau ataupun Mm. tengah solat, itu batal. Tapi kita tengok juga keadaan darah tu banyak mana. Tapi kalau berdarah, kalau kata accident ke tak ada masalah. Tak ada masalah. Untuk bab puasa, soal batal tak batal puasa. Kalau ke tahap Encik Muhammad Qadarullah accident pun kalau sangat jalan raya kan, berdarah banyak kan, tak batal pun sebenarnya puasa, tak masalah. Tapi setahu saya kalau kita lepas pendarahan keluar ni, kita kena masuk balik air. Sebab kalau tak nanti, darah kita ada masalah. So,
Kalau pendarahan yang banyak, boleh boleh merusahkan kita, boleh membuatkan kita dalam keadaan boleh batalkan puasa. Mhm. Sebab kita kena minum air balik. Ni bab Ah, balik kepada kesihatanlah, utama tu ah, kan? Hmm, macam saya kata tadi, berbalik pada kesihatan. kesihatan. Sebab kalau tak silap saya, kalau sekiranya ada jurusan medical dalam kita punya live boleh kongsi, tapi setahu saya, kalau bagi manusia ataupun orang yang dah bila kehilangan banyak darah, dia kena masuk balik air dalam badan dia. Tak kisahlah dari segi minum ke apa, tapi dia kena masuk balik. Kalau tak nanti dia akan senang ni lah, tam apa semua, macam tu lah. Tapi kalau keluar darah untuk menjawab persoalan Muhammad Khairullah, keluar darah dari luka batal ke tak? Tak batal. Melainkan kalau perempuan period, batal lah. Kalau keluar darah itu batal. Itu Okey. ABC. Itu ABC dapat Allah bagi cuti. Itu. ABC. Okey, saya asyik share apa yang nak buat, apa nak buat bulan puasa ni. Tapi kali ni saya ber-share antara perkara yang kita tak sedar, yang kita buat bulan puasa tapi merugikan kita. Ini yang saya nak share kebetulan soalan Hmm, modal dan hmm. stok saya nak share. Apa yang kadang-kadang benda ni kita sebenarnya tak patut buat pun. Tapi bulan puasa kita kerap buat. Antaranya, yang pertama apa dia? Yang pertama kita bangun sahur tanpa kita minta keampunan Allah. Yang ni. Yang masuk keampunan Allah ni kita macam kita bersyukur, kita bangun sahur, kita beristighfar. Kalau boleh masa ni kita nak bersyukur sebab apa? Kita nak mulakan hari kita dengan berpuasa. Jadi masa ni lah kalau boleh saya sarankan bila kita bangun untuk sahur, kita istighfar sikit kan. Istighfar sebelum makan ke apa, istighfar, bersyukur. Allah masih bagi kita nikmat untuk kita bangun sahur. Bukan Allah terus bagi kita tidur-tidur terus tidur selama ni. Alhamdulillah. So kita bersyukur. Allah masih bagi kita peluang untuk kita berpuasa. Ini yang orang kata banyak kita sebenarnya tak sedar pun kita buat, tapi kita sering buat. Yang pertama yang itulah kita bangun sahur tanpa meminta ampunan Allah. Maknanya kita bangun sekadar untuk sahur je. Kalau boleh kita kena ingat, ibadat kan, selitkan dalam ibadat ada ibadatnya. Selit sikit, sikit. Hmm. Okey, yang kedua, kita menunggu buka puasa tanpa berdoa ke Allah. Ini banyak memang kalangan kita buat. Saya pun sama kat dulu buat macam ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, ni perkongsian yang memang kita kongsi pun malam ni. Ini perkongsian. Kalau tuan-tuan nak tahu, makin waktu dekat nak berbuka puasa, waktu tu waktu mujarab berdoa. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengah duduk kat meja, contohlah bagi contoh kalau yang berkeluarga tahulah. Bagi contoh, yang berkeluarga kita duduk kat meja buka puasa 7.23. Kita dah duduk kat meja 7.15. Masa ni berdoalah tuan-tuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Bukan saya cakap, Allah janjikan. Barang siapa berdoa pada aku makbulkan. Memang Allah dapat janjikan. Jadi ini waktu yang mujarab berdoa. Jadi tuan-tuan, time ni lah kita nak minta apa yang kita nak. Tapi janganlah minta benda-benda yang tak sepatutnya tuan-tuan. Macam saya pernah Hmm. cakap dalam podcast sebelum ni. Allah akan bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita. Sebab tu kadang-kadang orang tanya saya, "Ustaz, macam mana Ustaz? Saya dah ikut tip Ustaz. Saya berdoa je masa waktu-waktu mujarab. Saya berdoa je waktu-waktu mujarab. Kenapa Allah masih tak makbulkan?" Ada sebab Allah tak bagi. Mungkin Allah nak bagi, tapi bukan sekarang waktu. Mungkin Allah nak bagi. Sebab baru-baru ni ada seorang pasangan suami isteri datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, kenapa saya dah 5 tahun kahwin, masih tak dapat anak Ustaz?" Kata saya nak kata tips-tips berdoa tu semua saya dah ikut. Tip-tip makan pun semua saya ikut. Tapi kenapa masih tak dikurniakan, rezeki anak tu? Saya kata apa dekat dia, "Bang, Kak, ada sebab kenapa Allah tak bagi sekarang." Sebab percaya cakap saya, ada hikmah. Setiap apa yang Allah bagi, setiap apa yang Allah tak bagi ada hikmah. Mungkin Allah nak bagi abang dengan kakak masa yang lebih untuk berbakti pada ibu bapa, untuk lebih spend time dengan dia orang. Ada sebab. Sebab kita kena ingat Allah bagi apa jua pada kita dalam hidup kita ni, Allah bagi apa yang kita perlu sebenarnya tuan-tuan. Bukan apa yang kita nak. Memang kadang-kadang kita rasa macam kita nak benda tu, tapi Allah lebih tahu apa yang kita tak tahu. Memang ada disebut dalam Quran. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu mampu membinasakan kita. Kita tak tahu kadang-kadang benda tu mampu memudaratkan kita, tapi kita nak benda tu. Tapi bila Allah tahu, Allah dah sedia tahu benda tu sebab Allah Maha mengetahui, Allah tak bagi kat kita. Tapi kalau memang Allah nak bagi, akan tiba masanya insya-Allah. Okey. Tak apa nanti ada lagi saya baru sentuh 2 tadi. Nak berbalik kepada soalan. Kedua. So baru sentuh 2. Kedua. Okey. Muhammad Qurrah tanya, saya tertanya dengan soalan ustaz. Kenapa nama Rasulullah pelbagai ejaan? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Apa ejaan yang sebenar?
Okey, soalan ni boleh walaupun tak kena-mengena dengan Ramadan tapi saya suka soalan ni. Okey, tak apa, tak ada masalah. Muhammad Akrullah. Okey, Muhammad Akrullah. Dia kata, apa kenapa pelbagai nama Rasulullah ni Muhammad ni? Kalau tuan ataupun tuan-tuan nak tahu, khususnya Encik Muhammad Akrullah nak tahu, dalam Al-Quran pun ada Allah sebutkan nama Nabi, nama Rasulullah dengan 2 nama. Ada Allah sebut dalam Al-Quran dengan nama Muhammad. Ada Allah sebut dalam Al-Quran dengan nama Ahmad. Jadi dekat sini, dari segi ejaan tak ada masalah. Asalkan dari segi sebutan tu. Yang tu saya nak highlight kan, Encik Muhammad Khairullah. Ejaan tak ada Sebutan. apa-apa masalah. Yang penting sebutan tu. Eh, Muhammad. Tapi kalau kita nak ikut betul-betul, kita ikut ejaan yang Arab tu. Muhammad, mim, ha, mim, dal. The. Muhammad. Tak kisahlah ejaan macam mana pun. Asalkan sebutan dia betul. Jangan jadi mungkin ada setengah-setengah yang jadi apa tak betul, tak tahulah, saya tak pernah dengar Muhammad ke Muhammad ke kan. Tapi kalau kita nak dapat keberkatan daripada nama Rasulullah ni, letakkan sebutan yang betul, Muhammad. Terpulang kepada Encik Muhammad Khairullah, nak letak macam mana, nak double M ke, nak satu M ke, nak MO ke, tak ada masalah. Yang penting kita pentingkan ejaan jawi dia. Pastikan mim, ha, mim, dal, Muhammad. Itu yang betul dia sebenarnya. Dari segi ejaan memang ada soalan ni orang tanya kat saya beberapa bukan beberapa tahun lah, beberapa yang lama yang lepas. Jawapan yang sama saya bagi. Jangan risau soal ejaan. Jangan risau soal ejaan. Yang penting sebutan. Sama juga kalau kita nak bagi nama kepada anak kita. Jangan risau soal ejaan, tapi pastikan ejaan tu mampulah membantu kita sebut dengan yang betul. Kalau kita eja Muhammad dia pun Muhammad, memang orang akan panggil Muhammad lah. So kita eja dengan cara yang betul, Muhammad. 1M, 2M tak ada masalah, 3M pun tak ada masalah. Kau nak panjangkan Muhammad tak ada masalah. Asalkan sama Muhammad je pergi. Sebutan tu yang kita betulkan. Sebutan ya tuan-tuan. Okey, terima kasih. Sebenarnya soalan ni terima kasihlah Muhammad Qairullah. Soalan yang lain daripada di kerja perbincangan kita malam ni, tapi satu topik yang menarik. Okey ustaz, Mm-mm. macam mana kita nak tahu malam tu malam Lailatul Qadar? Sebab puasa last year saya terlepas, menyesal sangat-sangat. Okey, Muhammad Zulhijaz, malam Lailatul Qadar ni, jangan kata awak, Rasulullah pun tak tahu bila malam Lailatul Qadar ni. Mm. Tetapi Rasulullah nak bantu kita. Rasulullah bagi petanda-petanda dia. Rasulullah bagi antara yang memang dalam hadis sahihnya, Rasulullah kata 10 malam terakhir. Tapi ada pendapat kata 15 malam terakhir. Tapi ada yang cakap memang banyak petanda-petanda. Kononnya malam tu sejuk, malam tu tenang. Tapi tuan-tuan, dekat sini apa orang kata apa kesimpulan, apa conclusion yang kita nak ambil daripada malam Lailatul Qadar ni sebenarnya? Saya nak share dengan satu tuan-tuan puan. Sebenarnya ini antara asbab Rasulullah nak kita beribadat secara istiqamah sepanjang bulan puasa, sepanjang bulan Ramadan. Ini cara dia antara kita nak istiqamah dalam beribadat. Andai kata kalau Allah dah janjikan malam Lailatul Qadar adalah 5 malam terakhir bulan Ramadan tamat. Nescaya, percaya cakap saya, semua daripada hari pertama sampai hari ke-25 bulan puasa, orang semua halau balai je. Betul tak? Orang Betul. halau balai je, Mm-mm. dia tak nak kejar pun. Sebab dia Mm-mm. nak kejar 5 malam terakhir tu je. Eh, Mm-mm. Betul. tapi dia sebab memang dah dijanjikan Allah kata malam Lailatul Qadar ni malam yang kata apa, the best, the great night, best of the best. Di malam di mana Allah perintah semua malaikat turun, apa doa yang ada kau angkat semua kat aku. Memang malam Lailatul Qadar. Apa doa yang ada, apa doa yang umat manusia ni doa, aku turunkan malaikat berjuta-juta, berbilion-bilion malaikat, kau angkat semua doa ni kat aku nak makbulkan. Malam Lailatul Qadar. Tapi kat sini yang conclusion kita nak, Rasulullah nak kita beribadat secara istiqamah. Andai kata kita betul kata, andai kata kalau betul kita nak kejar malam Lailatul Qadar ni, pastikan ibadat kita secara istiqamah. Sebab kalau saya nak menjawab soalan Muhammad Zulhijjaz, saya tak mampu jawab sebenarnya sebab memang tak ada hadis sahih, tak ada, Rasulullah pun tak pernah sebut tentang malam-malam spesifik malam Lailatul Qadar, tapi tanda-tanda dia ada. Mm-mm. Tanda-tanda dia macam itulah tapi itulah siapa yang nak tahu. Kalau bagi mereka-mereka sebab apa antara petanda-petanda malam Lailatul Qadar ni, petanda tu terjadi masa 1/3 malam. Kita dah tidur dah tuan-tuan masa tu. Petanda-petanda yang disebut contohnya malam tu rasa dingin, eh, pokok-pokok pun banyak menyembah ke arah yang arahnya. Tapi benda-benda petanda-petanda terjadi.
waktu 1/3 malam. Kalau kita tengok waktu timing kita dalam pukul 1 pagi hingga ke 3 pagi ataupun 4 pagi. Jadi masa tu petanda-petanda itu muncul. Jadi kalau rajin, Muhammad Zulhijjah rajin, keluarlah time tu untuk tengok keadaan kat luar macam mana, beza kan. Eh, tapi kalau kita nak kejar, kalau saya boleh macam mana nak kejar Lailatul Qadar ni? Pastikan ibadat kita istiqamah. Jangan kata 10 malam terakhir saja. Daripada malam pertama sampai hujung. Benda ni memang terjadi, sering kali terjadi kat Malaysia. Tuan-tuan perasan tak, sembahyang tarawih? Saya rasa sembahyang tarawih di Malaysia memang macam ni. Tapi macam ni, daripada malam pertama sampai malam ke-20 sahaja ataupun malam ke-15. Lagi nak habis Ramadan, lagi kurang jemaah datang ke masjid untuk Mhm. meraihkan sembahyang tarawih. Sedangkan kita nak kejar Lailatul Qadar ni. Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir ataupun 15 malam terakhir Ramadan. Tapi masa tu orang kita ibadatnya dia dah tak konsisten. Jadi kat mana kesimpulan kita nak ambil? Kat sini kita nak ambil, jangan awal-awal je kita hangat-hangat. Jangan awal-awal je kita try hard. Pastikan kita try hard sepenuhnya. Itu antara kita nak kejar Lailatul Qadar. Sebab apa, memang Allah asal ada satu, tapi, andai kata saya silap, InsyaAllah saya akan betulkan. Tapi memang Allah ada janjikan. Sebenarnya malam Lailatul Qadar ni, malam yang memang Allah janjikan untuk orang-orang yang ibadatnya istiqamah. Memang Allah ada janjikan. So, kita nak nak kejar Lailatul Qadar ni, nasihat saya satu je tuan-tuan. Pastikan kita istiqamah dalam ibadat kita, insya-Allah, insya-Allah. Bukan saya cakap, tapi Allah cakap, "Kalau istiqamah dalam ibadat, akan aku bagi apa yang kau nak. Apa doa pun aku akan bagi." InsyaAllah Itulah, istiqamah. insya-Allah. Istiqamah Istiqamah, yang penting, banyak, malam ni banyak saya gunakan perkataan istiqamah. So, betul lah. itulah. Malam Okey pertama, ustaz, boleh hari pertama semangat lagi, semangat ni habiskan memang 8, 48 terus, betul. Ada yang kata 8, 20, kadang 20 pun ada. 20. Sama, 20. Cukup je hari kedua 20 lagi, ketiga 20, hari keempat, tak apalah 12. Apa? Kan. Lepas tu makin lama makin lelah, 8 lah kali 10 malam terakhir tak solat tarawih tu. Itulah aku pun setiap Ramadan berdoa untuk istiqamah je. Itulah Istiqamah. kita Tak kita apa, ni manusia hamba yang lemah. Ada ya juga betul. tak apa tertinggal. Nah, Tertinggal. lagi satu, ini sekadar perkongsian nak tambah sikit dengan Encik Muhammad Zulhijjaz. Satu lagi tips. Kalau betul lah Tuan Muhammad Zulhijjaz nak rasa, kata apa, nak rasa Lailatul Qadar ni, ada satu tips. Istiqamahkan baca 3 kul setiap malam sebelum tidur. InsyaAllah. Andai kita tak mampu kejar ibadat yang lain, 3 kul pun dah memadai. Sebab ada Allah janjikan barang siapa yang baca 3 kul seumpama dia membaca suku daripada Al-Quran sebelum tidur. Maknanya jadikan dia sebagai tabiat kita. Sebab saya nak khususkan soal jawapan ni kepada Encik Muhammad Zulhijjah lah dan kita-kita yang lain lah. Dan kita-kita yang lain. Walaupun tak banyak, kalau tuan ada amalan-amalan lain, teruskan. Tapi amalan yang paling senang untuk kita tak pernah miss, insya-Allah tak susahlah nak miss. Saya sendiri pun susah nak miss lah. 3 kul sebelum tidur. Andai kata tuan tak mampu nak ibadat banyak-banyak Lailatul Qadar, tuan dapat itu pun dah memadai. Tak tahulah, mungkin Mm-mm. soal banyak tak banyak itu urusan tuan dengan Allah. Tapi percaya cakap saya, kalau kita buat kerana kita mengejar rahmat Allah, Allah akan bagi. Kadang-kadang kita tak nampak keberkatan ni, kadang mungkin kita tak nampak kenapa, apa aku Mm. kerja biasa-biasa, kat mana keberkatan yang ustaz masukkan? Sentiasa muncul. Itu antara keberkatan yang kita tak nampak. Banyak orang kata, "Apa rahmat yang nak bagi? Aku ni kerja runner je pun. Dalam move, apa yang nak dimasukkan dengan keberkatan ni?" Kita kerja biasa-biasa, tapi alhamdulillah sentiasa rasa cukup. Bagi yang berumah tangga, sentiasa rasa cukup. Masih mampu sara keluarga, masih mampu belanja isteri, belanja anak-anak. Itu yang rahmat yang kita tak berapa nampak yang Allah bagi, iaitu mencukupi. Mm-mm. Jadi, insya-Allah saya harap Ramadan kali ini kita mampu kejar. Bukan saya saja, bukan Tuan, Muhammad Zulhijjah saja, tapi kita semua. Kita semua, Ah, insya-Allah. Yang tu, Khairullah, sebelum bateri saya habis ni Ustaz, boleh tolong gel? Gel itu apa tu? Tak penuh jelaskan. lagi. Jelaskan. Jelaskan yang mana tu Khairullah? Aduh, Khairul tak ada Ah, soalan, sudah ah, scroll. Okey. kalau tengok ni tak terlepas lagi ni. Okey, tak apa. Ah, Azman Anwar. Ustaz, boleh Azman. terangkan secara Mm. ringkas berkenaan fidyah? Saya masih Fidyah. kurang jelas. Okey, saya nak terangkan secara menyeluruh pun tak boleh sebenarnya Azman Anwar, sebab fidyah mengikut negeri.
Tambah-tambah fidyah yang macam melibatkan fidyah-fidyah Ramadan lah. Fidyah, yang kita nak bagi berapa cupak apa semua untuk nak pernah dengar kan, Encik Firdaus? Yang macam nak Dia ganti bergurau. ah, Okey. Alright, nak ingat benda ganti kau orang ni. puasa apa semua kan. Tapi Heeh. untuk fidyah macam kena tengok kalau Encik Azman Anwar duduk kat negeri mana. Sebab fidyah ni dia punya perkiraan dia bukan fidyah saja, dia punya zakat. Zakat pun berbeza ikut negeri. Saya memang ada ketentuan. Ada orang tanya saya, "Kenapa berbeza ikut negeri ustaz? Kenapa tak sama je?" Kata ada sebab kenapa para ulama ataupun para ulama, menteri besar dia, menteri agama dia letakkan macam tu. Sebab antaranya kos sara hidup, dia mempertimbangkan. Sama juga dengan fidyah ni. Memang banyak soal kurang jelas berkenaan fidyah ni memang banyak sebenarnya. Minta maaf saya tak boleh bantu Cik Azman Anwar secara menyeluruh. Ustaz, Tapi kalau dia dia bayar fidyah ni ikut macam ada syarat-syarat dia ke? untuk bayar fidyah ni memang ikutkan memang ada syarat-syarat dia. Tapi saya nak kongsikan, saya takut sekiranya saya kongsikan ni, ini maklumat lama. Jadi saya tak boleh nak Oh, kongsikan. okey okey Sebab okey. even kita duduk KL pun, wilayah persekutuan pun ataupun Selangor, kalau kadang-kadang tuan-tuan tengok ada perubahan juga pada fidyah. Jadi kalau saya nak kongsikan, minta maaf saya tak sempat nak baca sebab mungkin tak masuk lagi Ramadan. Saya tak sempat Mm. nak study fidyah yang terkini. Saya takut ada perubahan sebab kos Mm. sara hidup dah makin naik. Ada banyak yang perubahan yang sekeliling kita yang berlaku. Sekarang ni tengah pandemik, masih lagi dalam proses pandemik, pembaik pulih pandemik, mungkin ada bawa kepada, ganggu benda-benda tu. Jadi kalau saya nak kongsikan, saya minta maaf lah pada Tuan Azman Anwar, saya tak mampu nak bagi jawapan yang macam tu, sebab saya masih kurang jelas saya kena study dululah, soal fidyah ni. Jadi untuk negeri, bagi wilayah setahu saya pun Jabatan Mufti Wilayah tak keluarkan lagi untuk fidyah, sama ada diikut yang tahun lepas ataupun yang baru saya tak tahulah. Tapi insya-Allah saya rasa kalau sekiranya ada perubahan, saya rasa tunggu Ramadan nanti insya-Allah boleh masuk. Kalau Tuan Azman Anwar, nak tahu lebih lanjut, insya-Allah saya boleh study kan untuk saya, tapi Mm. nanti boleh PM saya. Tak pun boleh PM, Encik Firdaus dan Encik Firdaus akan PM saya. Macam tu lah. Boleh jangan risau, jangan boleh. Yalah, Saya kalau minta maaf kalau banyak tadi kalau kita jawab. tinggal maksudnya kalau kita tinggal puasa secara sengaja, lepas tu malas nak ganti, bolehkah kita gunakan konsep fidyah ni untuk bayar sebabkan kita tinggal puasa tu? Okey. Boleh macam Kalau tu ke? kita sebenarnya soalan Sengaja. fidyah ni, sebenarnya memang kita sengaja tinggal puasa, sebenarnya memang ada saranan untuk kita puasa dulu, untuk ganti puasa juga macam mana pun. Kena ganti puasa juga macam mana pun, Mm. tapi kita tengok dia sebenarnya dia ada banyak pendapat sebenarnya tentang fidyah ni. Ada yang kalau kita tinggal puasa dan sengaja tinggal puasa, ada yang kita kena dua-dua. Kita kena ganti puasa, kita kena bayar fidyah. Tapi Oh. ada yang kalau kita tak mampu ganti puasa, ada ganti fidyah tapi bayarannya lain. Dia macam tu. Hmm. Jadi untuk soal tu, sebab kalau dulu ikut ikut cupak beras kan. Ikut cepat beras. Tapi zaman sekarang kita dah orang kata Convert kepada convert duit. kepada duit. Duit. Heeh. Jadi kalau Tuan Azman Anwar nak minta saya bagi rate fidyah untuk tepat tu, saya minta maaf lah saya tak mampu. Saya kena study dulu. Saya nak kena tahu dulu. Itulah Saya saya kena saya saya ada tengok ni, Ustaz, dekat nama web ah, zakat.com ni, PPZ ni. ah, Kalau ikutkan bayaran kadar fidyah ni macam tak besar lah, macam RM4 itu contoh memang, ni. sebab Tapi kita ikut secupak beras. Sebab kita oh, ikut secupak beras, ikut macam tu lah. tapi Secupak beras berapa kita tahu harga tapi semasa. kadang-kadang macam mana pendapat Ustaz kalau orang jenis, malas aku nak puasa, ganti pun malas, bayarlah fidyah. Macam mana Ustaz kalau macam tu? Sebenarnya kalau perkara tu Mm. dia macam saya kata, sebab, puasa di bulan Ramadan ni adalah rukun Islam, betul tak? Mm. Ah, Puasa bulan Ramadan ni rukun Islam. Jadi, adakah kalau kita tak buat rukun Islam, kita tak jadi orang Islam? Ni soalan yang agak cemumus lah. Oh, cukup. Bila rukun, kita Mm. kena buat. Tapi bila kita tertinggal rukun, ada asbab-asbab yang kita kena ganti ataupun kita kena jelas. Jadi dekat sini, kalau kita dah tinggal secara sengaja ataupun tak sengaja, puasa di bulan Ramadan iaitu rukun, Mm. dan kita cuba untuk ganti tak mampu ataupun tak nak buat, kita bayar fidyah saja. Mungkin bagi saya tak mampu sebab saya ni bukan siapa-siapa nak Mm. menilai kan. Tapi dia tak penuhkan rukun yang Rukun. sepatutnya secara sepenuhnya.
Itu je saya boleh bagi jawapan yang safe sikit. Yalah kalau Saya tak nak menilai kalau sesiapa sebab setiap kalau orang tak apa, kalau saya lah ustaz fikir dia mungkin Muslim tapi tak mukmin yang sejati lah. yes, boleh ambil ayat Gitulah saya tadi kan. kan. Saya kata, semua orang mampu menjadi Muslim. Awak buat kat IC, agama Mm. Islam, memang Islam Muslim. Itulah Tapi itulah sebab kita nak apa, nak judge seorang pun tak layak. Mungkin yes, betul. kita nampak sekarang bila mungkin mana tahu di akhir di penghujung-penghujung dia nak kata bukan dekat dia mati, maksudnya someday dia akan berubah. Lebih baik daripada kita kan. Betul. Sebab kita kadang-kadang macam Cik Fida kata, kita mungkin Mm. nampak saya hari ni, masyarakat nampak saya sebagai seorang ustaz. Tapi ada orang yang bukan ustaz, tapi ending dia lebih baik daripada saya. Mm. Sebab kita tak tahu Tak penghujung tahu tak tahu. penghujung hidup seseorang tu macam mana, betul tak? Kita tak tahu. Betul, So, betul. sebab tu saya sarankan dalam podcast yang pertama saya sarankan benda ni. Jangan nilai orang. Kita bukan kita tak ada hak sebenarnya nak nilai orang. Kita ni hamba. Kita ni hamba sebenarnya. So kita tak mampu nak nilai orang. So Mm. jangan nilai orang. Tapi itulah kata kita tak mampu nilai orang, kita serahkan soal nilai tu kepada Tuhan. Allah je yang mampu nilai kita. Okey. Muhammad Khairullah dah ada. Boleh Ustaz tolong Dah jelaskan charger. apa itu istiqamah? Okey, Muhammad Khairullah. Saya ada jawapan yang sangat simple tapi memang padat. Apa istiqamah? Berterusan. Itu istiqamah. Ha, itu istiqamah. Kalau nak tahu lebih lanjut, saya tak tahu nak explain tapi saya boleh explain dengan kisah-kisah yang saya akan bagi. Tapi untuk lebih tepat, apa maksud istiqamah? Istiqamah ni berterusan. Kekalkan momentum itu dan berterusan. Itu istiqamah. Saya nak bagi kiasan lebih tepat macam mana? Untuk olahraga, olahragawan kan. Dia lari contohlah, dia tak lari laju biasa, tak lari laju sangat, biasa je. 100 meter dalam 12 saat contoh kan. 15 lah, 12 tu level-level negara tu. 15 saat. Okey, tapi dia punya performance sentiasa istiqamah, konsisten, semua sama. Kalau tengok 10 kali dia lari semua 15 saat, contohlah 15 saat tak lebih 16. Tu, berterusan. Maknanya performance dia yang istiqamah. Kita kena betul bila saya kata gunakan perkataan istiqamah ni, kalau boleh macam sama dia kata, bila kita nak buat baik, jangan kita buat baik ikut musim. Eh, Mm. pastikan baik itu istiqamah, Berterusan. berterusan. Jangan kita baik ikut musim. Okey, baik aku sedekah banyak bulan ni je. Bulan depan tak ada, bulan seterusnya tak ada, bulan seterusnya tak ada, sampai mood kita nak sedekah balik, kita sedekah. Betul kata. Benda ni yang sebenarnya susah ni, saya faham. Macam saya katalah, macam kita tengok tuan-tuan, artis, saya tak nak cakap siapa, tapi kita ambil sekeliling kita, artis berubah. Alhamdulillah artis berubah. Tapi bukan berubah yang kita nak, istiqamah yang kita nak sebenarnya. Berubah, semua orang mampu berubah. Mm. Tapi istiqamah tak mampu orang kekalkan. Betul. Betul tak? Kita dah ada Itu je. kita ada pun dah ada contoh sekeliling kita kan yang kita Kita pun ada nampak. contoh sekeliling kita. Macam saya kata tadi, semua orang mampu berubah. Even hari ni, sekarang pun saya berubah pun boleh. Tapi istiqamah tak mampu semua orang buat tuan-tuan. Mm. Jadi kat situ, kita kena ni lah, kena letak mindset balik hati kita. Kalau boleh, tak payah berlebihan, bersederhana tapi istiqamah. Nampak? Betul, betul. Okey, betul. Baik ustaz, Terus nanti saya PM tepi boleh, tak ada masalah. Nanti ustaz nak mercun PM tepi, ada 2. Mercun Okey ustaz, Okey, tak apa. sambung yang ketiga daripada tadi Sambung. ustaz. Okey, sambung. Tadi kita dah 2. Yang pertama Hmm, tadi, apa dia yang kita bangun tadi, bangun sahur, tapi kita tak minta keampunan Allah. faham. Yang kedua, kita buka puasa tapi tak Buka berdoa kat puasa. Allah. Mm. Yang ketiga ni sebenarnya menjawab soalan dari sahabat kita tadi. Menghabiskan waktu siang dengan tidur. Nah, ini. Jadi perkara Oh, yang sebenarnya merugikan kita, tuan-tuan merugikan. perempuan, merugikan kita sebenarnya. Kita menghabiskan, saya faham penat. Memang kita penat bulan puasa tak makan dengan cuaca panas lagi, saya faham memang kita penat. Tapi benda ni sangat rugi sebab apa? Kalau kita jadikan kita punya aktiviti kita tidur sepanjang hari, memang penat. Memang penat dan sebenarnya rugi. Dia ibarat apa? Rasulullah cakap apa? Orang yang berpuasa tapi tak dapatkan puasa dia sepenuhnya, dia macam lapar dahaga. Tahu, dia dapat Mhm. lapar dahaga. Maknanya dia seolah-olah macam mana saya kata, ah, kiasan dia orang yang, dia puasa tapi ibadat lain dia tak jaga, ibarat dia isi air dalam baldi tapi baldi tu bocor. Macam tu Oh, tuan-tuan. Jangan rugikan. kata rugi kan. Sebagai contoh senang, kita puasa. Puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam. Rukun untuk kita, inilah rukun Islam. Tapi dalam puasa kita tak solat. Macam mana tu? Ada orang tanya saya, "Ustaz, sah tak?"
orang ni puasa tapi dia tak solat. Puasa dia sah, tapi dia tak solat tu berdosa je lah. Itu je. Faham tak? Yang pertama, yang wajib dia buat yang wajib. Puasa Heeh. bulan puasa dia buat wajib. Yang kedua, solat pun wajib. Tapi dia tak buat. So, puasa dia masih sah, tak ada masalah, puasa dia sah. Yang cuma yang kedua bila dia tak solat dapat dosa je lah, macam tu je lah. Dosa Sebab lah. tu saya kata kiasan dia, dia ibarat baldi, letak air tapi baldi tu bocor. Baldi tu bocor, letak air keluar balik, letak air keluar balik. Kita dah buat sesuatu ibadat, rukun ibadat yang Mhm. mendapatkan kita pahala, tapi kita meninggalkan rukun ibadat yang lain membuat kita dapat dosa. Jadi Mhm. macam kosong. Kosong. Jadi kita jagalah tuan-tuan kan, macam saya kata bukan kita nak Heeh. behave benda-benda yang lainnya. Antara ibadat kena jaga, try hard untuk cari ibadat amal, itu antaranya. Heeh. Ada soalan apa-apa tak? Okey, kalau Belum belum saya belum tidur lagi. pun penat. Oh, betul. Dia pun Jangan tidur penat. lama sangat, tidur pun penat. Okey, tak apa. Okey, yang tu yang ketiga lah. Yang keempat, okey, yang keempat ni sebenarnya satu saranan, tapi saya saja satukan. Kerugian di bulan puasa yang sering kita buat apa dia? Tak baca Al-Quran. Tuan-tuan, bulan puasa ni baca Al-Quran dia, masya-Allah. Punya fadilat dia, saya tak mampu nak gambarkan macam mana. Sebab kalau tuan-tuan nak tahu, yang melibatkan Al-Quran lah, dengar dapat pahala, tengok dapat pahala, tunjuk dengan jari dapat pahala, baca dapat pahala, perbaiki bacaan pun dapat pahala. 5 dalam satu tuan-tuan. Dah lah 5 dalam satu. Bulan puasa Allah triplekan. Nampak tak? Allah triplekan. Jadi berapa banyak kita nak dapat tu tuan-tuan? Us Eh? Kalau banyaklah. hakkat kita malas tuan-tuan, Dapat SP tu. double SP, triple experience kita dapat sebenarnya tuan-tuan. Kalau habis malas tuan-tuan, buka handphone, tengok bacaan apa-apa surah yang kita nak dengar. Contoh buka surah Ar-Rahman daripada Syekh apa-apalah, Syekh Saddiq ke apa-apalah, kita dengar je. InsyaAllah tuan-tuan. Niatkan aku buat ni sebab apa ibadat. Dapat pahala tuan. Kita dengar dah dapat pahala, tapi tak apa. Tapi macam saya sarankan, baca Quran kita dapat 5 dalam satu. Tuan-tuan nak yang mana? Pilihan di tangan anda. Nampak? Macam iklan insurans kan? Macam itulah dia. Pilihan kat tangan kita je. Kalau kita nak dengar, okey tak apa, kita dapat satu pahala. Tapi kalau tuan-tuan baca, ada orang tanya saya, "Ustaz, jelaskan apa yang maksud Ustaz kata 5 dan 1 tu?" Okey, bila kita tengok memang Allah kata, kita tengok Al-Quran, pegang. Kalau memang yang ni memang hadis ni lah orang kata, kalau nak dapat pahala yang berlebihan, memang ada hadis dia tak ingat. Saya memang ada saranan untuk kita pakai Al-Quran yang betul. Bukan Al-Quran tafsir ataupun Al-Quran handphone. Tapi kalau nak pahala yang berlebihan, pakai Al-Quran yang betul. Yang memerlukan kita berwuduk untuk pegang. Itu antara dia yang pertama. Mhm. Pegang pun kita dapat pahala tuan. Saya tambah lagi 6 dalam satu. Pegang dapat pahala. Tuan-tuan tengok dapat pahala. Tuan-tuan dengar. Dengar ni kenapa? Kita baca, kita dengar tuan-tuan. Dapat pahala. Yang keempat, kita baca tuan-tuan. Yang kelima, kita perbaiki bacaan. Kenapa? Apa maksud perbaiki bacaan? Kita baca, tersalah. Kita ulang balik betulkan. Contoh, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita orang tu salah. Salah. Ulang balik. Ar-Rahmanirrahim. Dapat kat situ juga pahala tuan-tuan. Apa betul? Jadi kat mana kita nak? Pilihan sebenarnya kat tangan kita. Kat sinilah kita nak ni. Tak banyak tak apa tuan-tuan. Tak payah kita nak macam memang kata kalau kita tak mampu memanglah kata kalau kita nak berubah macam saya pernah cakap sebelum ni. Kalau kita nak ubah jangan kata kita twist langit dengan bumi. Slow-slow, slow-slow. Tetapi kalau boleh letakkan sikit unsur-unsur try hard tu. Supaya kita mampu kejar banyak sikit. Sebab bulan puasa ni tak datang kerap tuan-tuan. Kita pun tak tahu sama ada Allah bagi kita rezeki tak untuk sampai ke Ramadan seterusnya. Jadi masa ni kita nak kejar. Tuan-tuan insya-Allah. Mhm. Kalau tuan-tuan apa yang saya pesan ni bukan tuan-tuan je dapat kelebihan. Alhamdulillah saya pun dapat saham sebab saya berkongsi dengan tuan-tuan insya-Allah. Mhm. Allah. Dan yang kelima sama juga. Ini satu benda yang melibatkan sebenarnya tak sama kita amal kita buat tapi kalau boleh buat teruskan dan istiqamah iaitu sedekah. Yang kelima sedekah. Sedekah kalau tuan-tuan tanya saya, "Ustaz nak sedekah berapa?" Tak payah letak berapa, asalkan istiqamah. Kalau sehari RM1, tak apa, tak cukup Ustaz 50 sen. Bagi 20 sen Ustaz, dimaafkan, dibenarkan, asalkan istiqamah. Niatkan aku buat ni ibadat kerana Allah sebab aku nak kejar. Sebab aku dengar Ustaz Saiful kata, "Masa ni nak try hard." Aku tak apalah, aku try hard. Tapi Ustaz saya tak kerja Ustaz, saya buat kerja part time je.
bagi berapa yang awak mampu. Tak ada masalah, tak ada macam penekanan, siapa nak sedekah minimum Mm. RM100, tak ada. Contoh jangan macam tu kan, minimum RM100 tak ada. Macam saya kata ni, banyak kali saya ulang, saya ada tanya lagi maksud istiqamah, bagilah berapa pun asalkan tuan-tuan mampu buat secara berterusan. Itu je yang saya Berterusan. minta, ya. Saya sebagai, insan insan sesama kita, sesama manusia, ini je saya minta tolong sama-sama kita semua. Kalau kita nak buat satu amal kebaikan, sama ada sedekah ke apa ke, pastikan benda ni istiqamah, berterusan. Itu je tuan-tuan. Ingat pesanan saya malam ni itu je. Saya saja highlightkan istiqamah sebab apa? Sebab banyak yang saya nampak kalang di antara kita, dia try hard untuk ibadat bulan puasa tapi tak istiqamah tuan-tuan. Jadi kat mana nilainya? Kalau boleh kita istiqamah sebab apa saya tekankan untuk istiqamah? Supaya bila kebaikan tu bukan kita buat bulan puasa sahaja. Dia ada sebenarnya hidden dia. Bukan bulan puasa sahaja, dia akan membawa ke bulan-bulan yang lain. Itu sebenarnya Rasulullah wujudkan konsep istiqamah. Bila kita istiqamah, kita akan bawa benda ni bukan sebenarnya kita nak kejar, awal tu niat-niat kita nak kejar bulan puasa sahaja. Nak kejar untuk ibadat bulan Ramadan saja. Tapi bila kita istiqamah, dia akan jadi satu tabiat macam saya cakap tadi. Bila kita menjadikan sesuatu perbuatan tabiat dalam hidup kita, kita akan rasa lain macam bila kita tak buat. Jadi istiqomah kan dan insya-Allah kalau tuan-tuan mampu kekalkan apa yang saya bagi ni, kita sama-sama jumpa di taman syurga nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jadi ini 5 perkara lah yang sering kita tak buat, sering kita lupa, sering kita tak tahu pun. Saja Mm. tambah sering. Betul, Kita tak betul. tahu pun. Mm. Merugikan kita di bulan Ramadan. Merugikan. Di antaranya lah. Mm. Eh, Betul tu, jadi Ustaz. jadi kalau boleh, tak apa. Okey, Muhammad Khairullah kata, "Tapi saya tak reti sangat tajwid Ustaz." Tak ada masalah Muhammad Khairullah, tiada masalah. Tak pandai tajwid tak ada masalah. Baca sekadar kemampuan tuan. Baca sekadar kemampuan Muhammad Khairullah. Kalau tuan cakap saya tak mampu baca, saya kata, saya tak mampu khatam ustaz, tak apa. Ambil surah-surah pendek, surah-surah lazim. Jadikan sebagai macam saya kata tadi, saya kongsikan 3 kul. Jadikan sebagai istiqamah. Amalan istiqamah kita. Jangan kata bulan puasa saja. Bulan lain sama juga. Kalau macam kata saya tak yakin ustaz nak baca Quran seorang macam sahabat kita. Saya tak kata sangat tajwid ustaz, tak ada masalah. Islam tak berat pun, tak ada masalah. Sekurangnya dalam diri kita ada niat. Niat aku nak baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab aku dengar baca Quran ni banyak fadilat dia. Memang betul tuan-tuan. Tuan letakkan satu niat, tambah lagi 7. Banyak betul 7 kali 1 dah ni. Tuan letakkan dalam diri Mm. tu, aku niat aku walaupun aku tak pandai baca Quran, tapi aku nak kejar pahala Quran ni yang ustaz saya pun kata dia banyak pahala ni. 7 kali 1 dah tuan-tuan. Tuan letak niat tu, niat kesungguhan tu. Ah, Soal banyak tak banyak pahala bukan saya yang menentukan tuan-tuan, tapi Allah. Tapi Allah tahu keikhlasan kita macam mana. Jadi tak ada masalah, Muhammad Khairullah, jangan takut. Tapi kalau Mm. boleh, macam katalah, andai kata kalau kita mampu perbaiki tajwid kita, macam ni, lebih baik. Lebih baik. Bukan lebih baik. Mm. Saya kat atas sikit tadi terlepas. Eee, Umur Boleh saya. tahu Ustaz, perlukah saya membayar zakat fitrah? Saya gaji tak ada, tapi hanya ada allowance beasiswa. Okey, Muhammad Khairullah, apa sekiranya kalau nak ikut umur memang dah mumayyiz, dah baligh lah. Tapi sekiranya tak mampu, tak ada masalah, untuk bayar zakat fitrah, masih bawah tanggungan lah. Tapi kena tengok, adakah awak bawah tanggungan ibu bapa lagi ke macam mana. Tapi Mm. macam awak kata, sekiranya awak ada, walaupun tak banyak, ada, usahakan. Tak apalah pakai allowance beasiswa. Sebab zakat fitrahnya setahu saya kalau KL RM7 je. Mm. Tak apalah Muhammad Khairullah, Mm. Dia keluarlah tak. RM7 tu untuk Allah. Mm. Tak apa. Kalau awak tak ada, PM saya. Nanti saya boleh back in kat awak. Tak apa, tak ada masalah. Eh, kalau tak apa, tak Mm. ada gaji tak apa, ada ke awak tanya saya? Tak ada. Tapi awak dah 21, alhamdulillah Allah bagi kesihatan yang baik, tubuh badan yang baik, siap dapat, tak ada gaji tapi ada allowance beasiswa, tak apa keluarkan sikit, untuk jalan Tuhan. Usaha, Usaha usaha, tu usaha diri yes, sendiri. usaha tu ada, tak ada masalah. Mm. Okey, soalan daripada Muhammad Zulhijaz. Kalaulah orang tu mati dalam keadaan su'ul khotimah di bulan puasa, dia masuk neraka ke tidak? Okey, su'ul khotimah ni sebenarnya keadaan yang tak baiklah, eh. Su'ul khotimah, dia su'il khotimah yang baik, su'ul khotimah tak apa baik. Okey, kalaulah orang tu mati dalam keadaan su'ul khotimah di bulan puasa, dia masuk neraka ke tak? Okey, kepada Muhammad Zulhijaz, sebenarnya kita kena tengok balik, kematian tu memanglah ajal tu di tangan Allah. Kita tak pernah tahu, bila kalau ada orang tu mati. Tetapi buat masa ni, saya mungkin tak jumpa lagi atau apa, cuma
hanya mati di hari Jumaat sahaja yang ada hadis mengatakan mati hari Jumaat, siksaan kubur, soalan dalam kubur diringankan. Itu sahaja, hari Jumaat. Tapi kalau bulan puasa tak ada lagilah saya dengar. Cuma mungkin bulan puasa ni orang assume macam saya kata dia bulan yang terbaik kan. Mungkin soal tu mungkin urusan dia dengan ni lah, dengan Allah lah. Tapi untuk minta saya bagi dalil akli ataupun dalil nakli yang kukuh, untuk orang tu kalau nak tanya dia masuk neraka ke tidak, itu saya tak pasti. Kena tengok sebab kita macam biasalah. Apa-apa untuk neraka ataupun tidak bergantung kepada amalan kita. Kan ada kita punya Mm-mm. hisap nanti kan. Akan ada. Semua sekarang kita semua di alam kubur. Kita nak tengok sama ada sesaan kita di alam kubur tu macam mana. Kita punya pertanyaan kita. Cuma yang saya dapat memang ada hadis sahih, saya tak apa ingat hadisnya tapi mafhum dia memang barang siapa yang mati pada hari Jumaat ataupun barang siapa yang mati syahid, memang soal soal dalam kubur tu dipermudahkan. Saya tak tahulah dipermudahkan macam mana, saya tak masuk lagi. Tapi dia memang dipermudahkan, Kata, wallahu a'lam. cikgu masuk bercakap sini, lari ni. Lain macam. Memang memang dipermudahkan, memang ada dipermudahkan. Jadi, Ya. insya-Allah kalau macam tu kita semua mati dalam keadaan su'il khatimah, dalam keadaan yang baik. Eh, tak ada, Muhammad Qirrah RM7 sahaja untuk zakat fitrah. Hmm. Ah, Murah tapi je, tak tahulah, murah je. murah je, KL Hmm. RM7 je. Ada sekedar ada negeri yang RM9, ada Dia, negeri yang RM10. saya ingat aku cikgu aku pun dah dekat Johor, kat Kelantan, ni dekat Sarawak 3 Bawa sendiri negeri. boleh Wan. Ha? Bawa sendiri boleh. Tak pernah sampai lagi sampai RM20. Tak pernah kan? Tak pernah sampai RM20. Tu Sebab tadi kat bersama saya ada Kelantan, dekat Johor, dekat Sarawak lah yang aku bercakap ni. Aku dah 3 ya, negeri dah. betul lah kata. Hmm. Macam saya dah pernah kat Kedah, dekat KL, kat Kelantan. Sama juga, saya tak pernah lebih lagi, rasa tak pernah lebih Hmm. RM15 kalau saya. InsyaAllah boleh. Ha, jadi untuk menjawab Betul soalan juga Khairullah. Soalan tu orang kata aku dulu pun tak tahu tu. Aku dulu tak tahu bila dah kahwin ni. Yalah lepas tanggungan lah, confirm lepas tanggungan lepas kahwin kan. Oi, betul tak mahal je, murah je. Apa salah aku tak bayar dulu sendiri kan? kan? Kita Ah, tahu itulah. saja. Tapi tak apa. Tapi untuk menjawab soalan Muhammad Zulhijjaz tadi, saya tak mampu jawab lah. Dia masuk neraka ke tak. Tapi berdasarkan yang ada hadis-hadis, dalil nakli ataupun dalil akli yang ada hadis sahih yang tentang kematian dipermudahkan, dia punya urusan dia dipermudahkan hari Jumaat masih syahid saja. InsyaAllah. Jadi saya rasa buat masa ni kena Cik Firdaus ada nak tambah apa-apa, saya masih mampu untuk tambah apa-apa. Tapi sekiranya tiada, saya rasa perkongsian kita setakat ni pun masalah dah saya rasa. Jadi saya serahkan Kalau pada Cik Firdaus lah. alright guys, kalau masih ada yang nak tanya soalan-soalan, kita masih dalam sesi dia, sambil cikgu berkongsi sambil kita bertanya, cikgu akan buat selingan. So aku nak kongsi satu lagu ni. Kongsi lah satu lagu tu. Aku tak tahulah. Aku takut kena copyright je. Aku risau benar benda pun. Tapi tak apa. Aduh. Aku rasa tak kena kot, tak kena kot. InsyaAllah. InsyaAllah tak kena kot. Ya, aku cari mana lagu ni. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan. Semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam. Wabihi nazala al-Quran ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله إلى المدى تنمجري hariku yang terasa sunyi Ramadan berkahmu ku tunggu angkat musibahku. Oh, sedap lagu tu. Saja selingan. Kita tak ada iklan berbayar. Kita selingan je. Aku share lagu-lagu yang orang kata bila dengar tu, ya Allah, rindunya kan. Masa kecil tu, ya Allah, puasa malasnya.
Masa kecil lah kan. Ada soalan ni daripada apa So masa besar ni rasa bila nak tunggu Ramadan tu alhamdulillah rasa macam Ramadan dah sampai pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khairullah. Okey, silakan cikgu. Oh, okey. Kalau nak bayar tu macam mana Ustaz? Hmm. Ada appointment ke? Tak ada appointment. Muhammad Khairullah walk in saja. Walk in Pergi saja. je. Kalau Muhammad Khairullah duduk kat mana, tengok je mana. Maksudnya kat masjid-masjid orang ada buat macam apa untuk bayar zakat, tak ada masalah. Kalau untuk zakat memang bukan mostly, saya rasa semua masjid ada buat. Cuma tunggu timing. Apa Biasanya panggil yang tip tu apa Amir. Amir tu ada ke tak ada? Itu saja. So Encik Muhammad Khairullah kena tengoklah ada timing. Kadang-kadang dia letak jadual bila Amir tu nak ada. So Itulah boleh bayar masalah. biasanya kalau kat kampung dia ada amir lantikan dia. Ada So tak biasanya imam lah. Biasanya imam kan. Imam. Kalau pak mentua aku amir, imam kampung. So memang dia kalau bulan Ramadan tu dia kata open je. Open je, tapi walaupun open kita pun kenalah orang kata bertimbang rasa, jangan datang pukul 10 kan. Jangan pukul 10. Imam nak peluk-peluk bini juga kan. So datanglah awal sikit lepas tarawih ke tengah apa panggil moreh. Lepas moreh tu pergilah bayar. Pergilah bayar. Okey, Rock dah Ustaz, saya gerak dulu. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Alright, terima kasih Muhammad Zuhijah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu, lawan jam kat belakang. Adi, selamat datang Adi. Aduh, agak puji je masuk-masuk. jauh juga. Nak puji cikgu ke nak puji siapa ni? Jangan cikgu. Jam tu ni jadi orang bagi sangkut je. Adi, Cari Muhammad Khairullah. Kalau macam nak bayar zakat fitrah tu ada masalah. Cari masjid. Memang ada amil dia yang ditugaskan. Nanti awak kena salam. Tapi tak tahulah COVID ni tak payah salam kot. Just lafaz je. Jangan risau. Jangan takut nak lafaz apa Ustaz. Kalau aku tahun lepas cikgu sebabkan kita kes COVID kan. Kat Sarawak memang kita lafaz online lah. Akad dia. Lafaz online. Online pun boleh? Tapi kalau bayar dekat KL boleh. Duduk Selangor kalau bayar dekat KL. Kalau boleh bayar tempat kita cari rezeki. Tempat kita cari rezeki, ya. Kalau boleh tempat kita cari rezeki ataupun tempat kita menetap sebenarnya. Menetap. Tapi kalau Encik kata Muhammad Khairullah kata sekarang ni, kalau awak duduk KL sekarang dan bekerja ataupun study kat KL, okey tak apa, bayarlah kat KL. Tak ada pun masalah pun. Tak ada masalah. Kalau bagi yang bekerja memang kita cakap kalau boleh bayar zakat kat tempat kita cari rezeki. Macam ada sekarang contoh macam Cik Firdaus sendiri. Orang Kelantan. Tapi dia bekerja di Sabah. Sarawak. Takkan dia nak balik Kelantan semata-mata nak bayar zakat. Jadi okey, bayarlah zakat di tempat dia mencari rezeki. Aduh, okey boleh. Jadi jangan risau, buat lafaz jangan risau Memang semua amil dia sediakan teks untuk baca. Jangan awak takut Perbincangan ini menarik tapi tak boleh melawan keindahan jam di belakang tu. Jam juga kau highlight ni. Aduh. Podcast aku cabut jam. Cikgu, nak tanya ni. Kalau pasal lafaz kan, lafaz niat puasa ni, kita kena setiap hari ke ataupun sekali sebulan? Ada lafaz yang merangkumi sebulan, ada yang satu hari. Macam mana lafaz pula cikgu? Dia macam ni sebenarnya, lafaz ni memang benda yang perlulah. Lafaz ni macam niat lah sebenarnya. Tapi tak ada masalah. Kalau kita dah lafaz selama sebulan, dia akan kira sebagai sebulan. Sebab kita tak ada skip-skip sebenarnya, betul tak? Bulan puasa Ramadan tak ada skip-skip. Tak skip-skip. Tak ada skip-skip. Saya tak tahulah kok ada yang skip-skip bulan puasa Ramadan kan. Lafaz, tapi tak ada masalah. Kita nak lafaz terus bulan pun tak ada masalah sebab kita sebab bila kita ada niat ni, kita dengan Allah sebenarnya. Kita dah niat ni, kita dengan Allah. Bila kita dah lafaz niat tu selama sebulan, so kita kena patuh melainkan ada benda-benda yang membuatkan rukhsah, iaitu keistimewaan kita tak boleh puasa, dimaafkan. Tak ada masalah lah. Tapi bila kita dah niat, ada orang tanya juga, Ustaz, saya dah lafaz niat sebulan, tapi ada hari tu saya terlupa niat esok puasanya. Esok puasa. Awak dah lafaz sebulan dah. Kita dah kata sahaja aku puasa selama sebulan di bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Niat kita dah merangkumi sebulan, tak ada masalah. Tapi sekadar macam kita saja-saja, kadang-kadang setengah masjid dia buat lafaz bersama-sama lepas sembahyang isyak tu tak, lepas sembahyang tarawih. Esok ego ni. Esoknya lah. Esok je. Lepas maghrib esok. Tak ada masalah. Jadi soal lafaz
tiada masalah ya. Tak ada Ulama masalah. tak ada masalah. Kita nak lafaz niatkan selama sebulan terus boleh. Kita nak ikut hari pun tak ada masalah. Tapi macam selalunya dah menjadi kebiasaan untuk kita di Malaysia niatkan lafaz Ramadan secara sebulan terus. So boleh lah, Hmm, tak ada masalah kat situ lah. itulah. Kata. Jadi Jangan lupa lah esok. tiada jangan lupa lah esok. Esok niat puasa Macam mana niat puasa Kalau tanya saya, Ustaz nak lafaz bahasa Arab ke? Lafaz Melayu pun tak ada masalah. Allah faham dia Ah. apa bahasa. Kita Tak kita payah dengar tak kita payah dengar kita dengar ni lafaz daripada Raihan tak? lafaz dia Rehan. Ada Ada dengar Ada. ثم رد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Kau cari lah kat YouTube dengan aku bernasyid pula. Alright, aku kongsi lah. Bolehlah adalah soalan lah untuk kita punya sesi pada malam ni daripada Okey, pada khairullah. Boleh. Apa hukum kalau orang tu boleh pergi masjid untuk solat berjemaah tapi dia tak pergi sebab takut Covid? Okey, menarik juga soalan ni. Okey, apa hukum? Bila awak tanya saya apa hukum? Bila tanya awak saya apa hukum, saya sebenarnya tak mampu nak bagi secara detail. Tetapi sebenarnya seperti saya faham, kita sekarang waktu pandemik, kita nak menjaga kesejahteraan bersama. Sebenarnya jaga kesejahteraan bersama ni saranan Islam juga. Tapi kalau macam saya kata, andai kata perkara ni mampu menjejaskan kesihatan kita, berbalik kepada kesihatan kita. Tapi kalau kita yakin insya-Allah tak ada apa-apa masalah, sebenarnya saya faham, takut Covid ke takut mati ke memang kata apa aku nak takut ini semua dunia. Tapi kita takut mati sebenarnya sebab kita tak ready. Bukan kita takut mati sebab kita tak nak jumpa Allah ke apa, bukan, saya faham. Tak Cuma ready. ceritanya kita tak ready sebenarnya, itu je. Betul. Kalau tanya saya kan, Ustaz takut mati tak? Betul, saya pun takut. Kenapa takut? Saya tak ready nak jumpa Allah. Itu je jawapan saya. Memang kata tapi Ustaz, kan semua orang akan mati. Yes, saya tahu. Kalau tanya saya soal mati, memang semua orang takut mati. Mungkin ada setengah orang takut mati sebab dia hilang dia punya kemewahan di dunia. Tapi kalau pada kita-kita yang biasa-biasa ni, sejujurnya saya sendiri pun, saya takut mati sebab saya tak ready jumpa Allah. Betul. Amalan yang saya nak bawa? Apa amalan yang saya nak bawa jumpa Allah nanti? Betul lah. Takkan saya nak bawa tangan kosong. Betul. Allah dah cakap dah, aku hidupkan kau dah bertahun-tahun kat dunia ni. Apa amalan kau nak bawa? Saya tak ready sebab tak tahu. Ini antara amalan saya lah ni. Saya berkongsi dengan tuan-tuan. Saya Cuba. dengan Cik Firdaus, saya cuba berkongsi dengan Cuba. tuan-tuan. Cari saham saya. Kononnya kalau Allah tanya saya apa yang kau buat? Saya boleh jawab, ya Allah, aku berkongsi ilmu yang kau bagi pada aku dengan sahabat-sahabat aku di platform media sosial, di Facebook live. So, ini saham-saham yang kita nak sebenarnya. Tapi bagi untuk soalan memakarullah, sebenarnya tak ada. Kalau kata apa hukum orang tu boleh pergi masjid untuk solat jemaah tapi tak pergi, sebenarnya atas kita sendiri. Kalau saya nak beri saranan untuk solat jemaah, memang semua orang dah sedia tahu. Solat jemaah digandakan pahalanya sebanyak 27 berbandingkan solat mufrad, iaitu solat seorang satu. Tapi dengan zaman pandemik ni menjadi tanggungjawab bersama untuk kita jaga kesejahteraan kesihatan kita. Tapi kalau macam kawasan Muhammad Akrullah, alhamdulillah semua okey, ikut SOP. Ada sebab orang tanya saya, "Ustaz, boleh ke solat renggang-renggang? Bukan solat kena rapat-rapat." Tuan-tuan, puan-puan, kita dalam keadaan pandemik ni pelbagai benda kita mampu ubah. Jangan kata syaitan duduk celah-celah tu. Syaitan di mana-mana saja. Dia duduk sini kepada kita. Betul tu. Jadi soal macam ni, kalau Encik Muhammad Khairullah nak kejar pahala berjemaah, silakan. Tapi kalau tak pergi sebab takut Covid, tiada paksaan. Asalkan solat. Asalkan solat, insya-Allah. Itu je. Asalkan solat. Jangan benda yang paling utama disebabkan kita apalah. Tak naklah pergi sembahyang jemaah kat masjid, takut Covid. Tapi kat rumah pun tak solat. Kat mana tu? Apa yang dia nak kejar sebenarnya tuan-tuan? Jadi faham tak saya punya jawapan saya? Kalau nak kata apa hukum, saya tak boleh kata hukum dia berdosa, saya tak boleh kata hukum dia haram, saya tak boleh cakap macam tu. Saya bukan ulama ataupun saya bukan ahli fatwa kebangsaan. Tapi untuk macam ni kita faham. Saya cuba faham pendapat-pendapat kenapa. Sebab ada orang masih tak boleh, kita sendiri, saya sendiri pun masih tak biasa dengan keadaan pandemik ni. Jadi yelah pelik, kita selalu solat rapat-rapat, saya selalu jadi imam, rapatkan soft. Tapi kali ni jadi imam, saya tak boleh sebut benda tu. Ikut SOP. Soft ikut SOP.
Kan. Cuma pastikan tumit belakang bagi sama. Saya terlupa. Saya pernah waktu tu jadi imam dekat Masjid Az-Zubair dekat Ceras. Pernah jadi imam. Dia kata rapatkan soft. Lepas tu, saya sila maafkan saya tak perlu rapatkan soft. Ikut SOP. Ikut yang tanda yang buat tu minta maaf. Tapi kita faham. Kalau soal-soal macam ni kita cuba jaga. Yang mana kita pentingkan daripada isu semasa. Tapi kalau macam saya katalah, oh tak apalah ustaz, saya tak takut mati. Tak apa, teruskan. Kalau dah rasa kita bersedia jumpa Allah, teruskan. Saya pun doakan supaya kita semua bersedia untuk jumpa Allah, bawa Hmm, saham kita masing-masing. Yalah, InsyaAllah. insyaAllah. Bagi saya rasa buat masa ni itu sajalah Itu pembahagian sajalah pada untuk raya. malam ni. Okay, Kita Iman, pun sama-sama raya. ustaz-ustaz. Ustaz satu je. Oh, ustaz. Aku mirip je. Lunak Lunak. Roji baru saya tahu. Aish. Aish. Kenapa ni Azman? Kenapa bagi tahu benda yang hakikat? Aduh, ai. Kejap lagi aku elakkan berani depan saya. aduh, kejap lagi aku panggil call out dalam Yellow Star, Yellow Star, Yellow Star. Habislah kita semua. Kau ni panggil call out ke nak nyanyi kan? Alright guys, nampak gayanya. Sampai di sini sajalah majlis pula, bukan. Nampak di sini sajalah kita punya podcast talk show untuk malam ni sempena menyambut bulan Ramadan. Okay, kalau sebelum ni kita tak ada usaha untuk orang kata saling memperingati, sekadar just puasa dah datang, alamak gitu. Macam kali ni aku cuba bawa saling ingat mengingati lah. Macam cikgu cakap, ada benda yang orang kata benda tu yang merugikan kita. Jadi kita buat bukan buat benda yang merugikan, di sebalik elakkan dan buat benda yang orang kata menguntungkan kita. Menguntungkan kita, insyaAllah. Aku pun bila dengar tadi, ada juga benda yang aku tak buat kan. Macam, benda tu, maksudnya ada input-input yang boleh memperbaiki untuk aku jadi seorang Muslim yang orang kata yang cukup lengkap dari segi mukmin. InsyaAllah. Tapi Risau. itulah akhir kata dia saya, insyaAllah. Akhir kata dia saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ada pada malam ni. Tak ramai tak apa. Masih banyak guys. Sampai. Akan sampai. Terima kasih kepada Muhammad Khairullah, yang lain yang bertanya, yang sudi datang, sudi bertanya soalan. Semua sekali lah yang semua sekali. InsyaAllah saya doakan semua daripada kalangan kita sempat bertemu dengan Ramadan, dan insyaAllah temu lagi Ramadan tahun depan, insyaAllah lah. Dan saya pun itulah, semoga Ramadan ni saya dapat kembali ke masjid, insyaAllah. Muhammad Khairullah, jangan kata Muhammad Khairullah, saya pun sama. Itulah insyaAllah. Harap Ramadan ni saya selalu pesan sama-sama je. Saya harap insyaAllah kita doakan mungkin Ramadan ni kali ni lebih baik dari Ramadan sebelumnya, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih. Khairullah, sama-sama. InsyaAllah ada lagi. Kita memang, kalau sebelum ni pun aku buat podcast aku ni, aku akan buat lebih kepada sembang podcast yang berilmu lah. Okay, kalau aku jemput, insyaAllah aku cuba buat 2 dalam setiap bulan. Tapi aku cakap bila nak melibatkan orang lain, cikgu dia bukan benda yang semudah ABC. Kita kena tanya dia bila dia free. Betul lah. Jadi janjinya 2. Tapi kalau buat 1 pun, harap korang pun okey lah dengan aku Faham lah. Alright guys, terima kasih banyak. So sesi lepas ni, sesi berapa cikgu? Sesi gaming. Sesi bergaming pula. Facebook ni dia tak boleh tau. Kalau kita buat sesi-sesi orang kata kalau tak bergaming, dia akan cakap ni Facebook gaming lah. Marah pula dia. Ada yang kena report cikgu. Jadi kita nak elakkan daripada kita punya page kena block je lagi. Kita akan terus dengan sesi bergaming. So hopefully kita akan chill dulu dekat ruangan lepak. So hopefully korang jangan belah dulu, relax dulu, kita main game. Okay guys, terima kasih banyak kepada guest kita, cikgu silap. Aku selalu tengok kamera lain. Terima kasih kepada cikgu kerana sudi datang ke ruangan podcast ROG Titan pada malam ini. Terima kasih atas ilmu-ilmu dan perkongsian yang diberikan. Hopefully para viewer kita dapat mengambil manfaat, dan apa jua yang keluar daripada mulut kita berdua pada malam ni, yang baik tu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Alright guys, so kita akan masuk dalam game terus cikgu. Boleh. Tak tahu lagi Hukum mencarut tak sengaja time main game macam mana ustaz? Dimaafkan Iman. Iman, itu dimaafkan Iman. Cuma jangan jadikan tabiat Iman.
Nasib baik kau ada nasib baik kau ada aku, Iman. Aku jarang mencarut, Man. Okey. Tak sengaja. Nama tak sengaja dimaafkan. Tak apa. Jangan jadikan tabiat je. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum semua. Dah jumpa dekat ruangan game ni pula. Ciao. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Huh. Hai. Aku kata InsyaAllah lah. Aku dengar penerangan cikgu bagi ni pun ada panas-panas tau. Panas bukan apa sebab syaitan dalam diri aku cakap, menggelepar syaitan cakap.